Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa nata'allum wa ta'lim. والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه قربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Suara saya jelas tak? Ustaz Amirul, Ustaz Muhammad Musabir, suara saya jelas? Suara saya jelas? Okey, kita mulakan insya-Allah. Ustaz Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah masih diberi ruang untuk bersama-sama pada pagi ini menyambung muzakarah kitab Al-Yaqutun Nafis. Jadi hari ini merupakan hari pertama kita puasa, insya-Allah lah. Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan sebelum, dan kita cuba untuk baca lebih sikit lah dalam Ramadan, insya-Allah. Ya. Kita hidupkan Ramadan dengan ibadah, dan antara ibadah yang sangat baik ialah menuntut ilmu agama. Jadi kita dah masuk perbahasan Al-Hajj wal Umrah, betul? Alhamdulillah, banyak dah selesai. Kita dah masuk perbahasan Al-Hajj wal Umrah. Kita baca sebagai mukadimah, Syekh Mustafa sebut dalam kitab beliau, Al-Hajj wal Umrah merupakan ibadat yang paling afdal, atau haji, ibadat yang paling afdal selepas sembahyang. Kerana apa? Kerana haji mengampunkan dosa besar dan juga dosa-dosa kecil, hatta tabi'at, sehingga dosa yang berkait dengan manusia pun haji mampu menghapuskan dosa tersebut. Itu pun dengan syarat lah, kalau mati ketika mana sedang buat haji ataupun selepas buat haji, dan sebelum kita ada kemampuan untuk tunaikan hak orang lain, hutang dan sebagainya, dalam masa yang sama juga kita ada azam untuk tunaikan hak tersebut. Jadi at-tabi'at terampun kalau kita mati dalam bulan haji ataupun mati selepas bulan haji, selepas mengerjakan haji. Tapi kita belum mampu nak sempurnakan hak tersebut, dalam masa yang sama kita ada azam untuk menunaikan hak orang lain tersebut. Wa hukmul haji wal umrah. Okay, hukum haji dan umrah disebut oleh Syekh Mustafa ada 5. Yang pertama, fardu ain. Fardu ain ke atas setiap umat Islam yang cukup syarat yang kita akan bincang lah. Dan wajib secara fardu ain itu pula secara tarakhi. Secara tarakhi, maknanya contoh saya dah cukup semua syarat dan saya wajib pergi haji. Adakah wajib pergi haji tahun ni? Tak. Saya nak pergi tahun depan boleh, tahun satu lagi boleh, tahun yang ketiga boleh. Tak. Walaupun saya dah cukup syarat, kemampuan ada, kesihatan ada, semua cukup. Adakah wajib saya pergi tahun ni juga? Tak. Kita sebut boleh tangguh. Tapi bila nak tangguh tu mesti ada azam untuk buat. Contoh saya wajib saya cukup syarat lah untuk tunaikan haji. Saya nak tangguh. Boleh, tapi dengan mesti ada azam. Saya berazam untuk buat tahun depan. Kalau tak azam, berdosa lah. Dalam masa sama saya zan tahun depan saya masih hidup, tahun depan saya masih sihat, begitu. Tu. Faham tak? Okey. Haji juga boleh jadi wajib alal faur, wajib dengan segera kalau kita nazar. Contoh kita nazar tahun ini nak pergi haji, maka tahun ini jugalah kena pergi, tak boleh tangguh-tangguh. Ataupun dengan ifsad ni contoh dia buat haji tahun ni rosak, fasid, batal. Tak, maka tahun depan dia kena qada terus. Tak boleh tangguh qada tu tahun satu lagi tak boleh.
Ataupun dia bimbang al-adbu. Al-adbu ni maknanya sakit, lumpuh dan sebagainya, ataupun hilangnya harta, maka wajib dia tunaikan tahun ni. Sebab kalau tangguh tahun depan, doktor sebut tahun depan kamu mati, ataupun tahun depan kamu sakit yang menyebabkan kamu tak boleh nak bergerak dan sebagainya, maka wajib tunaikan segera tahun ini juga. Boleh? Itu yang pertama, fardu ain semula. Hukum haji dan umrah, yang pertama boleh jadi fardu ain seperti hajatul Islam wa umratul Islam. Haji Islam dan juga umrah al-Islam, tu yang kita wajib buat setahun sekali itulah. Okey. Tak setahun sekali je wajib, dia tak wajib 2 kali, 3 kali, melainkan kalau kita nazar lah. Kalau nazar, maka wajib kali kedua atas nama nazar. Okey, yang kedua fardu kifayah. Hukum haji fardu kifayah, iaitu seperti menghidupkan Kaabah dengan ziarah dan juga nusuk. Jadi setiap tahun mesti ada orang Islam pergi ke Mekah tawaf keliling Kaabah. Kalau tidak ada, maka semua umat Islam berdosa. Begitu. Yang ketiga sunat. Ke haji sibyan wal abid, sunat bagi budak kecil dan hamba buat haji. Yang keempat haram. Kalau yakin pergi haji mendatangkan mudarat ataupun zan dengan sangkaan yang kuat, pergi haji mendatangkan mudarat kepada diri, kepada maruah dan sebagainya. Yang kelima makruh. Kalau khafad darar atau syakka fi darar. 50-50, mungkin aku begini datang mudarat ataupun tidak datang mudarat. Ketika itu makruh seseorang itu menunaikan haji. Kita masuk kitab, Syekh sebut al-hajju lughatan al-qasdu mutlaqan. Al-hajju sudut bahasa ialah al-qasdu. Qasdu ni menuju, mengkehendaki. Sama ada kita mengkehendaki Baitullahil Haram untuk buat ibadat haji, umrah, ataupun kita pergi ke sana, mengkehendaki untuk ke sana, tak dengan niat apa? Bekerja ataupun bisnes ataupun selain daripada tu. Ataupun kita mengkehendaki ataupun berkehendak nak pergi ke rumah si fulan untuk apa? Untuk meminang anak perempuan dia. Itu juga dianggap sebagai al-hajju lughatan. Hajajtuhu ay qasadtuhu, aku menuju kepadanya, aku mengkehendaki dirinya. Sudut syarak ialah wa syar'an qasdul baitillahil haram lin nusuk. Menuju, mengkehendaki Baitullahil Haram atas tujuan nusuk. Tu. Dan ditambah ma'a ta'diyatihi bil fi'l, dalam masa yang sama memang kita buat betul haji dan umrah tersebut. Boleh? Maka tidak dikatakan orang yang duduk di rumah kemudian dia mengkehendaki, dia nak buat haji tapi dia tak pergi buat. Itu kita tak panggil al-hajju syar'an. Boleh? Jadi al-hajju syar'an qasdul baitillahil haram lin nusuki ma'a ta'diyatihi bil fi'l. Qasad akan Baitullahil Haram untuk buat ibadat haji dan memang buat sungguh. Gitu. Itu al-hajju syar'an. Jadi terkeluar daripadanya orang yang duduk di rumah, macam kita duduk di rumah. Jadi kita qasad untuk pergi ke Baitullahil Haram untuk buat umrah, untuk buat haji. Itu kita tak panggil al-hajju lughatan. Sebab apa? Kita la naf'al bil fa'il. Kita tak buat betul perbuatan tersebut. Tak bergerak betul ke Mekah untuk buat ibadah tersebut. Okey. Maka tidak dipanggil sebagai al-hajju syar'an. Wal umratu lughatan az-ziyarah mutlaqan. Umrah pula sudut bahasa az-ziyarah. Ziarah ke Masjid Nabawi, ziarah ke Mesir, ziarah ke Al-Azhar Al-Sharif, itu semua tu kita panggil al-umratu lughatan. Wa syar'an ziyaratul baitil haram lin nusuk. Ziarah Baitullahil Haram untuk tujuan ibadat lah, ibadat umrah. Bukan ziarah saja, ziarah tengok Kaabah balik. Tu bukan umrah tu. Umrah ialah ziarah ke Kaabah, ke Mekah untuk tujuan ibadah. Ibadah kat sini maknanya umrah tu lah. Bukan pergi sana semayang. Itu tak panggil umrah. Jadi lin nusuk ai lil umrah. Jadi apa beza antara haji dan umrah? Bezanya ialah umrah tidak ada wukuf di Arafah. Umrah tidak ada wukuf di Arafah, haji ada wukuf di Arafah. Kemudian kita baca apa yang Syekh Mustafa sebut, wa'lam anna an-nasa fil haji yanqasimuna ila 5 aqsam. Ketahui olehmu wahai penuntut ilmu, haji dan juga umrah
nak terbahagi kepada manusia dalam bab haji dan umrah ini terbahagi kepada 5 golongan, 5 kumpulan. Yang pertama, man yasihu lahul hajju wa la yasihu minhu. Yang pertama ialah orang yang sah untuk dibuat haji baginya, tapi kalau dia sendiri yang buat haji, kerjakan haji, tidak sah. Tu. Siapa dia? Budak kecil yang ghairul mumayyiz. Anak saya Muhammad Said Ramadan. Tak, tu budak belum mumayyiz. Dia sendiri nak pergi buat haji, tak sah. Tapi kalau saya buat untuk dia, sah. Saya niatkan untuk dia. Siapa yang nak buat haji untuk dia? Saya lah. Waliul mal, wali harta. Sama ada ayah ataupun atuk ataupun wasi. Wasi ni orang yang saya wasiatkan untuk jaga anak saya kalau saya mati. Al-hakim, pemimpin ataupun naibul hakim. Macam mana saya nak buat haji untuk anak saya? Saya niat untuk jadikan anak saya ni muhrim. Dia tak niat, dia budak kecil lagi. Jadi saya niatkan. Saya niat untuk jadikan anak saya ni muhrim haji ataupun umrah. Kemudian saya bawa anak saya itu pergi ke tempat-tempat haji itulah. Tawafnya, wukufnya saya bawa. Untuk tawaf saya wudukkan dia, kemudian saya contoh letak atas belakang saya pun bawa keliling Kaabah 7 kali. Lepas tu lepas daripada tawaf sunat sembahyang 2 rakaat. Saya sembahyang untuk dia. Tu saya sembahyang untuk dia. Dia sembahyang tak sah, tak mumayyiz lagi. Sa'i saya bawa dia lah. Atas belakang saya bawa. Daripada Safah ke Marwah tu. Pusing 7 kali. Ulang-alik 7 kali. Melontar jamrah. Kalau dia mampu, dia melontar sendirilah. Kalau dia tak mampu, saya yang tolong lontar jamrah untuk dia. Wukuf di Arafah, saya bawa dia wukuf di Arafah. Begitu. Boleh? Jadi, kumpulan yang pertama ialah kumpulan yang kalau kita buat haji untuk dia sah. Tapi dia sendiri nak buat haji untuk diri dia, tidak sah. Siapa dia? Budak kecil yang tidak mumayyiz. Dan juga orang gila yang musliman. Maknanya budak kecil tu yang tidak mumayyiz tu muslim, juga orang gila yang muslim. Tu kita boleh buat haji untuk pihak dia. Sama macam tadi lah, orang gila tu kita bawa ke mas'ah, kita bawa ke tempat wukuf dan sebagainya. Kumpulan kedua, man yasihu minhul hajj bil mubasyarah. Orang yang sah untuk buat haji dengan diri dia sendiri, iaitu al-muslim al-mumayyiz. Al-muslim al-mumayyiz. Contoh anak saya Fatimah Az-Zahra tu. Dan tu sah kalau dia buat haji dengan diri dia sendiri. Mana dia tahu rukun syarat apa semua, dia buat sendiri. Sah, tidak ada masalah. Sebab apa? Dia dah muslim, dia beriman, Islam dan juga mumayyiz. Yang ketiga, man yasihu minhu nadhrul hajj. Orang yang nak nazar haji ni. Syaratnya apa? Mesti muslim dan mukallaf. Jadi anak saya Fatimah Az-Zahra umur 7 tahun. Saat Ramadan umur 3-4 tahun tu, yang tu tidak sah untuk nazar haji. Sebab apa? Sebab tidak mukallaf. Kumpulan yang keempat, man yaqa'u lahu an hajjatil Islam wa huwa al-muslimul mukallaful hur fayujzi'u an fayujzi'u hajju ghairil mustati' duna sabi wal abdi. Golongan yang keempat ialah golongan yang sah dan dikira haji Islam bagi pihak mereka, iaitu muslim yang mukallaf yang hur. Macam saya ni, saya pergi haji, saya muslim, mukallaf, lepas tu merdeka. Maka haji yang saya buat tu menggugurkan kefarduan hajjatul Islam. Berbeza budak kecil, anak saya tadi tu, Fatimah ke, tak, saya Ramadan ke, ataupun budak kecil lagi, ataupun hamba-hamba. Mereka ni kalau buat haji tidak menggugurkan kefarduan Islam. Dengan makna apa? Haji mereka buat tu sah, cuma nanti bila dah merdeka ataupun dah baligh, kena buat haji sekali lagi untuk menggugurkan kefarduan hajjatul Islam. Golongan yang kelima, yang terakhir, ialah mereka yang wajib baginya haji secara wujub aini, iaitu seorang muslim yang mukallaf, yang hur, yang mustati'. 4 syarat. Mesti muslim, mesti mukallaf, mesti merdeka dan mustati'. Mustati' ni mampu buat haji lah. Dan bagi kemampuan tu ada 2 jenis, al-istita'ah bin nafs, al-istita'ah bil ghair, wa sayati. Boleh? Okey, jadi daripada apa yang telah kita sebutkan, maka diketahui anna syarat sihhatil haji wal umrah al-islamu faqat. Syarat untuk sah haji dan umrah satu je, Islam. Sebab tu budak kecil tadi tu sah untuk
kita buat apa dia? Haji bagi pihak dia. Sah untuk kita buat umrah bagi pihak dia. Sebab apa? Dia Muslim. Dia Muslim. Itu syarat untuk semata-mata sah haji dan umrah al-Islam. Sekalipun gila, kita boleh buat haji untuk pihak dia. Yang kedua, wa syartu mubasyaratihi. Syarat untuk seseorang tu buat haji dengan diri dia sendiri. Tak mesti dua lah. Syaratnya dua. Al-Islam wa tamyiz. Al-Islam wa tamyiz. Jadi anak saya yang belum memayyiz, dia tak boleh mubasyaratul hajj. Tak sah. Yang ketiga, wa syartu sihhati nadhrihi. Syarat nak sah nazar haji umrah mesti Islam, tamyiz dan juga baligh. Yang keempat, syarat untuk haji yang kita buat tu menggugurkan kefarduan haji al-Islam, mesti cukup 4 syarat. Pertama, Islam, tamyiz, bulugh dan juga hurriyah merdeka. Yang syarat wajib haji secara wujub ainian, mesti cukup 5 syarat. Yang pertama, Islam, tamyiz, baligh, hurriyah dan juga istita'ah. Boleh? Kemudian muka surat sebelah tu Syekh Mustafa bawa apa dia? Bawa satu perbahasan bincang kalau bertembung antara al-hajj wan nikah. Nak kahwin dulu ke nak pergi buat haji dulu? Tu. Hak mana kita nak dahulukan. Maka ada 2 perincian hukum. Kalau orang tu tidak takut jatuh kepada zina, maka aula dan afdal bagi dia mendahulukan haji. Tapi kalau orang tu bimbang, dia rasa iman dia tak berapa kuat, kalau aku pergi haji dulu, boleh jadi jatuh tergelincir buat perkara yang haram, iaitu zina. Maka ketika itu afdal bagi dia buat kahwin dulu, afdal bagi dia bernikah dululah. Malah kalau yakin tak bernikah menyebabkan zina, ataupun ghalib zan dia tak bernikah menyebabkan dia jatuh dalam zina, maka ketika itu kita sebut wajib dia kahwin dulu sebelum dia pergi haji. Tu. Okay, Ustaz, jadi orang tu dia yakin kalau tak bernikah dia akan berzina, maka kita sebut wajib dia kahwin. Haji kemudian. Okey. Bila dia kahwin, 5 hari lepas kahwin mati. 5 hari lepas kahwin mati. Maka kita sebut dia tu tidak dianggap sebagai orang yang berdosa. Dia tu tidak dianggap sebagai orang yang berdosa. Tidak mati dalam keadaan berdosa lah. Boleh? Boleh? Okey. Terus kita masuk syurutu wujubil hajj. Boleh faham setakat ni? Respon sikit. Okey, syarat wajib haji. Syarat wajib haji dan umrah ada 5. Maknanya kalau tak cukup syarat ini, maka tidak wajiblah bagi seseorang tu pergi haji dan pergi umrah. Boleh? Syurutu wujub maknanya syarat wajib. Tak cukup syarat ni, tak wajib haji, tak wajib umrah. Al-Islam, yang pertama Islam. Walau fima madha. Walau fima madha. Walaupun Islam tu pada zaman yang lampau. Maka tidak wajib haji dan umrah ke atas orang yang kafir asli. Tidak wajib tu wujub mutalabah lah. Maknanya kita tak tuntut mereka buat haji dan umrah di dunia. Sekalipun mereka wajib diiqab. Ataupun mereka tu wajib ke atas mereka wujub iqab. Maknanya apa? Bila dia orang mati nanti, mereka akan diazab sebab meninggalkan haji dan umrah. Okey. Dan tidak ada macam mana? Contohlah kita sebut seorang tu kafir. Masa dia kafir tu dia ada duit banyak. Duit banyak dan mampu buat haji, tapi dia tak buat haji. Kemudian dia masuk Islam. Bila masuk Islam tu jadi susah. Bila masuk Islam jadi susah. Soalan dia, adakah dia wajib pergi haji disebabkan dia pernah senang ketika dia kufur dahulu? Maka kita sebut tak wajib.
Tak wajib pergi haji. Sebab apa? Masa dia kufur, dia senang. Ketika itu wujud mutalabah tidak dituju kepada dia. Tak. Kemudian bila dia masuk Islam, dia susah. Bila susah, tak cukup syarat untuk pergi haji. Maka wujud mutalabah tu pun tidak dituju kepada dia. Boleh? Jadi untuk dikatakan wajib dia buat haji, mesti dia senang ketika mana dia Islam. Jadi masa kufur senang, masuk Islam susah. Lepas tu senang pula. Bila senang balik tu, waktu tu boleh kita sebut wajib dia pergi haji sebab cukup syarat. Boleh? Tu kita tidak sebut masa dia kufur dulu dia senang. Tak. Bila senang dia mampu pergi buat haji, cuma dia tak pergi buat haji sebab dia kufur. Oleh sebab itu maka telah menjadi satu hutang, bebanan atas bahu dia. Tak, kita tak sebut lagu tu. Okay, sebab apa? Orang yang kafir asli tidak wajib haji dan umrah secara wujub mutalabah. Faham tu? Berbeza dengan orang murtad. Orang murtad ni wajib ke atas mereka haji dan umrah wujub mutalabah dan wujub iqab. Wujub mutalabah dan wujub iqab. Maknanya tengah-tengah kafir tu, kalau dia senang, syarak menyuruh dia pergi haji dan umrah. Tu kalau kafir yang murtad. Dia kafir murtad lah. Masa tu dia senang, ada duit, mampu pergi haji. Ketika itu syarak sebut, wahai orang kafir yang murtad, wajib kamu pergi haji. Boleh? Oleh sebab itu, kalau dia kembali kepada Islam, kepada Islam, bila dia masuk Islam tu, dia jadi susah pula lah. Masa murtad senang, masa masuk Islam jadi susah pula. Ujian. Maka kita sebut wajib dia qada. Haji yang telah diwajibkan ke atas diri dia ketika mana dia kufur dahulu. Berbeza dengan orang kafir asli tadi. Boleh? Jadi bila dia masuk Islam, orang kafir murtad ni, tiba-tiba jadi susah, kita sebut wajib ke atas kamu selagi mana kamu hidup, qada. Haji yang telah wajib ke atas kamu ketika mana kamu murtad dahulu. Contohlah kita sebut lepas masuk Islam 5 tahun, hidup dalam keadaan susah 5 tahun, kemudian mati. Orang tu mati, maka kena qada menggunakan harta peninggalan si mati. Kena qada dengan harta dia. Kalau ni haji badal lah. Haji badal tu nak guna duit, siapa guna duit dia? Harta peninggalan dia. Tak. Tu. Tapi kena faham jugalah, kalau dia mati dalam keadaan kafir, dia Islam, lepas tu dia murtad. Bila murtad mati, waktu tu tak wajib lah diqada. Sebab harta dia dah jadi harta faid, diserahkan kepada pemimpin umat Islam. Tak hilang batuk. Boleh? Okey, yang kedua, syarat wajib yang kedua mesti al-bulugh, baligh. Dan juga berakal lah. Baligh, sini baligh. Sampai umur. Jadi budak kecil walaupun dah memayis atau murahiqan, budak-budak yang hampir nak balik umur 14, 13, mereka ni tak wajib pergi buat haji dan umrah. Sekalipun kalau mereka buat, sah tak? Sah. Tak? Cumanya apa? Cumanya haji dan umrah tu dapat pahala sunat lah. Okey. Na'am law balagha as-sabi asna al-wuquf bi Arafah aw qablah. Ni gambaran seorang pemuda, contoh kita sebut nama dia Zaid. Kecil lagi. Belum balik lah maknanya. Pergi buat haji. Ketika sedang wukuf di Arafah, balik. Ataupun sebelum wukuf di Arafah, balik. Maka kita sebut haji yang dia buat tu dapat dan mampu menggugurkan hajatul Islam. Lepas tu dia kena apa? Dia kena ulang sa'i. Kalau dia telah sa'i selepas tawaf qudum. Jadi bila dia datang ke Mekah, dia tawaf qudum, lepas tu dia sa'i. Tak? Okey. Dia sendiri bila dia dah balik ketika mana sedang wukuf di Arafah ataupun sebelum wukuf di Arafah, maka kita sebut haji dia tu mampu menggugurkan kefarduan Islam, hajatul Islam, tapi dengan syarat apa?
dengan syarat dia ulang balik sa'i. Itu bukanlah dia dah buat sa'i dah selepas tawaf qudum. Kalau dia belum buat sa'i selepas tawaf qudum, dia sa'i jelas lepas tu dia tak ada masalah. Okey. Berbeza dengan orang yang belum balik pergi buat haji. Tak. Okey, selepas berlakunya wukuf barulah dia balik. Maka kita sebut ketika itu apa? Haji yang dia buat tu sah, cuma dapat pahala sunat lah. Tak mampu untuk menggugurkan kefarduan hajatul Islam. Syarat wajib yang ketiga ialah al-aqlu, berakal. Maka tidak wajiblah haji dan umrah ni ke atas orang gila sekalipun sengaja gila, maka ubat gila. Tak, tapi sah kalau kita buat haji untuk dia. Itu dah diterangkan. Dan dapat pahala sunat. Itu pun selagi mana tak macam tadi lah. Kalau kita buat haji untuk dia, tak, kita buat haji untuk budak kecil tu, ataupun kita buat haji untuk orang gila tu, tiba-tiba dia berakal sebelum wukuf di Arafah, ataupun dia balik sebelum wukuf di Arafah, kemudian dia wukuf di Arafah sendiri, tak, ketika itu kita sebut mampu juga untuk menggugurkan haji dan umrah yang wajib ke atas diri mereka. Yang keempat, al-huriyah, merdeka. Jadi orang yang hamba, sama ada hamba separuh ataupun hamba penuh, ataupun hamba mukatab, tidak wajib haji bagi pihak mereka. Yang kelima, al-istita'ah, kemampuan. Yang ni Syekh Mustafa syarah panjang, kita terang satu persatu. Boleh? Jadi al-istita'ah ni ada dua jenis. Pertama, istita'atun bin nafs. Istita'atun bin nafs maknanya kita sendiri mampu pergi buat haji. Kita sendiri mampu pergi tawaf, wukuf, sa'i, melantau jamrah dan sebagainya. Kita sendiri boleh buat benda tu, amalan haji tu. Yang kedua, istita'atun bil ghair. Kemampuan ada, cuma dengan menggantikan orang lain buat haji untuk pihak kita. Jadi kita sendiri nak buat tak boleh. Kita sendiri nak buat tidak boleh. Tapi kita ada duit untuk suruh orang lain buat haji bagi pihak kita. Selesai kat situ. Jadi ada dua istita'ah. Istita'atun bin nafs wa istita'atun bil ghair. Kemudian disebut di kat bawah tu, Syekh Mustafa sebut apa? Wala yatatahaqqaqu al-istita'atu bin nafs illa bi tahaqquqi sab'ati umur. Istita'ah bin nafs tidak akan tercapai, tidak akan terhasil melainkan kalau tercapainya 7 perkara. Gugur salah satu perkara ni, maka seseorang itu tidak dianggap sebagai mampu dengan istita'ah bin nafs. Apa 7 perkara tu? Yang pertama ialah al-qudratu al-awwalu al-qudratu ala tahsili mu'anis safar muddat dhahabihi wa iqamati wa ruju'ihi li watanihi in kana lahu watan wa qasada ruju'a ilayhi bi khilafi ma law qasada al-mujawarata bi Makkah fala tushtaratu al-qudratu ala tahsili mu'anir ruju'. Wa mu'anu safar hiya kullu ma yahtajuhu al-musafiru min qutin wa ma'in wa aw'iyatihima wa ujrati ma yarkabuhu wa ma yahmilu mata'ah wa yushtaratu fi hadhil mu'an. Jadi perkara pertama yang perlu dicapai untuk dikatakan seseorang tu mustati'un bin nafs ialah al-qudrah ala tahsili mu'anis safar. Kemampuan untuk memperolehi bekalan-bekalan perjalanan safar. Sepanjang dia pergi dan sepanjang dia duduk di sana 40-50 hari, dan sepanjang dia balik daripada Mekah, Madinah menuju ke Malaysia sebagai contoh. Bila disyaratkan dia tu mempunyai mu'an, mempunyai bekalan duit, kos untuk balik daripada Mekah ke Madinah, Mekah ke Malaysia, kalau dia nak kembali ke Malaysia. Berbeza kalau orang tu memang nak pergi haji umrah dan nak menetap di sana. Ketika itu kita sebut memadai, dia tu ada kemampuan untuk mencari, untuk mencapai, memperolehi bekalan safar dalam tempoh pergi dan duduk di sana. Gitu je lah. Sebab dia tak nak balik. Tapi kata-kata hari ni pergi balik semula tak? Okey, apa mu'anus safar? Bekalan perjalanan safar kita ke Mekah ketika buat haji.
Mu'anus safar ialah setiap perkara yang diperlukan oleh musafir, sama ada makanan asasi, beras, gandum, nasi, air, dan bekas bagi makanan dan juga air. Boleh. Sewa kapal terbang lah. Hari ni kita naik sewa kapal terbang tu, kita ada pitih nak bayar. Tak. Lepas tu sewa untuk kita duduk di sana, hotel. Lepas tu sewa untuk kita bawa barang-barang daripada satu tempat ke satu tempat, daripada satu tempat ke satu tempat. Itu semua mesti ada, mesti cukup. Okey. Wa yushtaratu fi hadhil mu'an. Bekalan disyaratkan pada bekalan ini pula beberapa syarat. Jadi begini cerita dia. Istita'atu bin nafs tidak tercapai melalui 7 perkara, kecuali tercapainya 7 perkara. Boleh? Yang pertama ialah al-qudrah ala tahsili mu'anis safar, muddat dhahabihi wa iqamatihi wa ruju'ihi. Itu. Lepas tu mu'an itu sendiri disyaratkan dengan beberapa syarat. Yang pertama apa? Antakuna fadilatan an dainin alaihi walau muajjalan. Kita ada duit untuk pergi haji, buat tambang kapal terbang, duduk di hotel sana. Cuma duit tu tak. Cumanya apa? Dalam masa yang sama kita ada hutang dengan orang lain. Kita ada hutang dengan orang tu, orang ni, bank dan sebagainya. Tak, walaupun hutang tu dibayar pada tahun akan datang, tarikh nak bayarnya kita pakat dengan bank. Contoh nak bayar tahun depan atau dengan kawan kita tahun depan. Nah, ketika itu walaupun kita ada duit, kita tak wajib pergi haji. Sebab apa? Sebab duit tu bukanlah lebihan daripada hutang yang kita ada. Dia nak wajib ni mesti apa? Mesti tak ada hutang. Dan duit yang kita ada tu memang duit lebihan, 40,000, 50,000 untuk kita pergi haji gitu. Kalau kita ada duit 20,000 boleh lagi haji. Cuma 20,000 tu nak bayar ni, nak bayar tu, hutang keliling pinggang. Ketika itu tak wajib pergi haji. Boleh. Yang kedua, wa'an maskan yaliqu bihi in ihtaja li maskan fa in istaghna anhu bi maskan fi nahwi madrasatin wa ribatin wa ruwaqin lazimahu bai'ul sakan li yahujja. Yang kedua, mesti duit keperluan untuk pergi balik kapal terbang dan sebagainya itu, hotel di sana, mesti lebihan daripada keperluan tempat tinggal yang sesuai dengan diri dia. Tu. Itu pun kalau dia perlu kepada maskan lah. Macam kita kata-kata perlu kepada rumah. Tak? Maka duit yang kita ada tu lebihan daripada rumah. Kalau kita pergi haji tapi anak-anak kat Malaysia tinggal dalam apa? Dalam kemah dan sebagainya, ketika itu dianggap sebagai kita ni tak mampu sebenarnya, tak mampu untuk pergi haji. Ada orang dia tak perlu kepada maskan, tak perlu kepada rumah. Sebab apa? Dia duduk di madrasah, di ribat ataupun di ruwaq. Maka ketika itu rumah yang dia ada wajib dia jual untuk pergi haji. Jadi Zaid dia ada rumah tapi dia tak guna rumah tersebut. Sebab apa? Dia tak perlu pada rumah tersebut. Sebab apa? Sebab dia boleh duduk di sekolah. Sebab dia duduk di sekolah, di ribat, di ruwaq, maka dia wajib jual rumah itu untuk pergi haji. Kalau ada hutang kereta contohnya dan mampu bayar bulanan, wajib ke haji ya ustaz? Allahu a'lam, yang difahami daripada kalam al-fuqaha, mesti zero daripada segala hutang, barulah wajib pergi haji. Tu. Sebab tu disebut walau mu'ajjalan, walaupun hutang tu akan datang. Jadi kita beli kereta, kita bayar bulan-bulan tu, hutang lah tu. Tak? Kalau tak hutang, kita tak bayar. Hutang 7 tahun, hutang 8 tahun, kalau rumah sampai 30 tahun, hutang tu. Tak? Kalau ikut hukumnya, begitulah. Mesti lebih daripada keperluan rumah. Mesti lebih daripada keperluan hutang dan sebagainya.
Rumah tu pula rumah yang yaliq. Contoh macam orang kita, rumah yang 3 bilik, 4 bilik padan lah. Tapi kalau anak raja, rumah dia besar sikit. Tak? Tu. Keperluan masing-masing. Ikut standard masing-masing. Dia bukan mesti cari rumah yang paling murah. 1 bilik je. Sebab apa nak pergi haji, tak? Kamu boleh beli rumah yang 3 bilik. Yang sesuai dengan standard diri kamu, orang biasa. Tak? Rakyat marhan ni. Lebihan duit baru pergi haji. Begitu. Faham tak? Boleh? Begitu. Yang ketiga, wa an 'abdin yaliqu bihi muhtajin ilaihi li khidmatihi li 'ajzihi aw mansabihi. Mu'anus safar itu mesti lebihan daripada hamba yang sesuai dengan diri dia, yang dia perlu kepada hamba tersebut. Boleh jadi sebab tak mampu nak bergerak, tak mampu nak ni sebab sakit, sebab lemah, sebab ada sakit tertentu, maka dia perlu kepada hamba. Jadi duit yang dia ada tu nak pergi haji tu mesti lebihan daripada keperluan hamba. Tak? Kalau duit yang dia nak pergi haji tu nak digunakan untuk beli hamba, bayar bulan-bulan hamba, maka dia tak wajib pergi haji lah. Okey. Ataupun sebab mansib. Kalau ikutkan ramai lah tak wajib haji. Yang keempat, wa an kutubi ilmi syar'i wa alati hirfah. Duit tu, ma'anus safar tu mesti lebih daripada keperluan kitab-kitab ilmu bagi penuntut ilmu dan untuk guru lah. Dan juga alatu hirfah, alat-alat seseorang tu bekerja. Kalau gunting rambut, dia ada alat-alat dia. Gunting potong rumput, dia ada alat-alat dia. Tukang dia ada alat-alat dia. Jadi duit tu mesti lebihan daripada alat-alat pekerjaan dia tu. Mesti lebihan daripada keperluan kitab yang dia perlu untuk dia belajar dan mengajar. Kalau dia ada, contohlah Hasyiah Bajuri saja dia ada 3 cetakan. Darul Minhaj, lepas tu Tabak Halabi, lepas tu cetakan contoh Dar Masyari' sebagai contoh. Adakah dia wajib jual 2 cetakan? Kita sebut tak wajib jual. Malah dia boleh simpan 3 cetakan tu. Sebab apa? Setiap satu dengan yang lain tu ada perbezaan lah. Pada sudut tahqiqnya, pada sudut mungkin sini ada jatuh, sini tak ada jatuh, sini gitu. Sini ada syarah lebih sikit, sini tidak ada syarah lebih sikit, sini ada ta'liq, kitab ni tak ada ta'liq. Boleh. Dia tak wajib jual lah. Tak wajib jual untuk cari duit pergi haji tu, tak wajib jual. Walaupun 3 nuskah yang sama. Mana kitab yang sama, cuma nuskah yang berbeza, cetakan yang berbeza. Kemudian wa al mu'nati man alaihi nafaqatu muddat dhahabi wa iqamati wa ruju'i. Duit yang dia nak pergi buat haji tu mesti lebihan daripada keperluan nafaqah anak-anak dia dan orang yang dia wajib tanggung. Contoh dia pergi seorang, jadi dia tinggalkan anak, isteri. Mak ayah pula susah, maka dia wajib tanggung juga mak ayah. Jadi duit yang dia nak pergi buat haji tu lebihan daripada keperluan anak-anak, isteri dan juga mak ayah sepanjang dia pergi dan iqamah di sana di Mekah, kemudian balik semula. Contoh tinggal dah ke anak-anak ni 20,000, berapa ribu something lah. Lepas tu duit yang lebih tu kita pergi haji tu tak ada masalah. Tapi kalau kita pergi haji, anak beranak kat Malaysia lapar, tak sampai berhutang dengan orang, sampai kaih pagi, makan pagi, minta derma dan sebagainya, itu tak wajib kita pergi haji lah. Malah mungkin jatuh haram. Okey, faham tu? Jadi keperluan bagi mak ayah kita, isteri kita, anak-anak ni, makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Tak, kalau jenis mak ayah yang sakit, yang tak boleh gerak sendiri tu, kena orang lain pula jaga. Gaji nak bayar penjaga tu pula. Tak, lepas tu kalau ada yang sakit, ujurah tabib, kita kena tanggung belakang tu. Tak, tu. Lepas tu ubat pula, duit lagi. Lebih semua tu barulah kita pergi haji. Kalau tak wajib kita pergi haji. Jadi itu yang pertama, daripada 7 perkara yang wajib dicapai untuk dikatakan seseorang tu mustati'un bin nafs. Yang kedua ialah wujudul mu'an, qutan wa ma'an wa 'ala fadabatin fil mawadi' allati yu'tadu hamluha minha bisamanil misli. Mesti ada syarat yang kedua, mesti ada bekalan. Bekalan kat sini air,
ada makanan, makanan bagi kenderaan yang kita bawa tu. Kalau dulu orang naik unta, keldai, maka tempat persinggahan kita nak ke Mekah ni bukan daripada tempat kita terus ke Mekah, mesti kita transit mana-mana. Kalau zaman dulu lagi lah banyak transitnya naik kuda. Tak? Nak sampai tu mungkin bulan. Naik kuda, naik himar, naik unta. Jadi dia ada tempat persinggahan RNR yang biasa disinggah oleh orang yang pergi haji ni. Disyaratkan bagi setiap RNR, kita sebutlah ada 30 RNR sebelum sampai ke apa? Mekah. Setiap RNR ni mesti ada makanan, minuman untuk diri kita dan untuk binatang ternak kita, binatang yang kita tunggang tu. Kalau hari ni kalau kita naik kereta, mesti sebab di setiap tempat yang kita nak rehat tu, tempat yang biasa orang haji rehat, untuk sampai ke Mekah mesti ada benzin, mesti ada minyak lah. Kalau tak ada minyak, nak bawa kereta lagu mana? Tak bergerak lah kawan tu. Boleh? Tu. Dan mesti barang-barang itu, makanan, minuman, benzin, dijual dengan harga standard, samanul misli. Samanul misli ni harga yang sesuai pada zaman tersebut dan pada tempat tersebut. Ya, ni kena faham elok. Samanul misli. Contohlah air dalam botol, atas hotel dengan bawah hotel, dekat luar hotel. Dalam hotel ni memang harga mahal sikit tak, RM3 contoh. Kalau kat bawah RM1 je. Jadi RM3 di hotel tu dianggap sebagai samanul misli, harga misal bagi hotel. Tu. Kalau kat bawah memang orang jual RM1, standard harga RM1, maka itu samanul misli di bahagian luar hotel. Faham tu? Walaupun tempat tu dekat je, ni hotel, dalam hotel tu harga lain, luar hotel harga lain. Itu samanul misli bagi hotel dan samanul misli bagi luar hotel. Jadi mungkin waktu haji barang tu naik harga ataupun turun harga, ikutlah. Yang pentingnya harga tu memang harga standard pada waktu itu dan juga pada tempat itu. Mesti barang-barang yang kita sebut wujud mu'an tu, kutan, ma'an, alaf, dabah tu dijual dengan harga samanul misli. Kalau dijual lebih daripada kadar samanul misli, maka tidak wajib seseorang tu pergi haji. Sebab apa? Sebab tidak dianggap sebagai mustati'un bin nafs. Faham tu? Panjang pula dah. Tanbihun, kita baca tanbih. Law lam yajid ma yasrifuhu aw yusrifuhu ila zadi, lakinnahu kana kasuban yaksibu ma yakfih wa wajada nafaqata ahlihi athna'a safarih. Boleh. Allah mana? Tanbih. Law lam yajid ma yusrifuhu ila zadi, lakinnahu kana kasuban yaksibu ma yakfih wa wajada nafaqata ahlihi athna'a safarih nudhir. Ini masalah kalau seseorang tu bila dia nak mula pergi haji, dia tidak mampu. Tidak mampu tu maknanya apa? Duit yang dia ada contoh RM30,000. RM30,000 tu cukup-cukup untuk pergi haji, duduk di sana dah balik semula. Duit untuk mak ayah, untuk anak-anak isteri dia kat Malaysia tak ada. Tak ada dah baki duit dia. Tak. Okey. Cumanya dia ni orang yang mampu bekerja ketika dalam perjalanan untuk mengerjakan haji. Tu. Orang yang mampu bekerja dalam perjalanan untuk mengerjakan haji. Dan dengan pekerjaan yang dia buat ketika on the way pergi haji tu, dia dapat upah. Upah tu boleh cover makan minum anak isteri dia dan juga mak ayah dia di Malaysia. Sudut tempat tinggal, pakaian semua tadi lah macam kita sebut tu. Maka soalannya, adakah dia tu wajib pergi haji kerana dianggap sebagai mustati'un bin nafs ataupun tidak? Maka nuzir, ada hukum yang ada perincian. Yang pertama, in kana safaru tawilan aw qasira.
Kalau safar tu safar yang tawil, lebih 2 marhalah. Ataupun safar yang qasir, kurang daripada 2 marhalah daripada tempat dia untuk ke Mekah tu. Tak. Tapi dalam masa yang sama, wala yaqsibu fi kulli yaumin illa kifayata yaumih. Dia tak boleh, dia tidak bekerja pada setiap hari, melainkan dia akan dapat gaji untuk hari itu sahaja. Jadi yang pertama apa? Safar tawil, 2 marhalah dan ke atas. Selesai situ. Bila tawil, maka kita sebut tak wajib dia pergi haji. Walaupun apa, dia mampu kerja hari ni dan dapat gaji untuk hari tu, boleh cover kehidupan dia dan kehidupan anak beranak dia. Esok kerja pula, masuk on the way pergi haji ni, dapat gaji untuk hari tu, cover diri dia dan cover kehidupan anak-anak dia di Malaysia. Transfer lah mana zaman hari ni. Hari ketiga, hari keempat, sampai lah 2-3 bulan tiap-tiap hari kerja. Tak. Kita sebut tak wajib. Sebab apa? Safar tawil. Ataupun kerja sehari, tak. Tapi boleh cover sepanjang hari-hari haji dan sepanjang hari-hari umrah. Contohlah umrah kita sebut 2 minggu. Dia kerja sehari je. Dalam perjalanan ni, dia kerja sehari. Dia dapat gaji sedebuk tu, upah dia kerja sehari tu, boleh cover 2 minggu. Makan, minum, tempat tinggal, sewa ni, beli ubat, upah doktor dan sebagainya untuk anak dia, isteri dia dan juga mak ayah dia di Malaysia. Dengan cara transfer duit tadilah. Kita sebut juga tidak wajib bagi dia pergi haji. Sebab apa? Sebab as-safaru tawil, safar tu panjang. Safar tu panjang. Ataupun safar tu qasir. Mana antara dia dengan Mekah tu tak jauh. Tak jauh. Mungkin 40 km, tak, 70 km. Kurang daripada 2 marhalah. Tapi sepanjang dia nak pergi tu, tak, contoh kita sebut 2 bulan nak sampai. Ataupun kalau kita sebut apa, dalam 2 minggu lah kita sebut nak sampai ke sana. Dia boleh cari duit tiap-tiap hari. Dia ni setiap hari dia kerja. Cuma setiap hari dia kerja tu, macam mana? Tadi kita sebut apa? Dia tidak ada harta untuk dia tinggalkan anak bini dia. Jadi dia kena kerja. Dalam 2 minggu perjalanan nak ke Mekah tu, hari ni dia kerja. Hari ni dia kerja, dia hanya dapat duit sekadar untuk hidup hari tu, untuk diri dia dan untuk anak-anak dia. Esok dia kena kerja pula untuk cari duit untuk keperluan diri dia dan juga anak-anak dia di Malaysia tu, dengan syarat jalan transfer yang saya sebut tadi. Begitulah hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sampailah duduk di sana. Sampailah ke sana. Bila duduk sana 2 minggu pula. Perjalanan 2 minggu dah. Sana 2 minggu pula, sebulan dah. Setiap-tiap hari kena kerja, dan setiap hari kerja tu hanya dapat keperluan hidup sehari semalam. Untuk dia dan juga untuk anak-anak dia. Ketiga itu masyaqqah syadidah. Kesusahan yang melampau. Maka kita sebut tidak wajib juga dia pergi haji. Tak, satu sebab kesusahan yang melampau lah. Satu lagi sebabnya apa? Sebabnya boleh jadi dalam 2 minggu dia on the way nak ke Mekah tu, boleh jadi ada hari yang dia sakit. Bila hari tu dia sakit, dia tak boleh bekerja. Bila dia tak boleh bekerja, dia pun tak makan sebab tak ada pitih. Anak bini kat rumah tidak boleh makan, tak boleh minum. Sebab apa? Tidak ada pitih, ayah tak transfer duit. Boleh. Tu satu perincian. Yang kedua, kalau safar tu pendek. Tapi dalam perjalanan dia 2 minggu tu, sebagai contoh, dia bekerja sehari tapi boleh cover wa yaqsifu fi yaumin kifayata ayyam. Gaji yang dia dapat dalam sehari tu boleh cover sepanjang hari, sepanjang on the way ke Mekah 2 minggu dan sepanjang duduk di Mekah 2 minggu, sebulan tu. Maka ketika itu wajib dia keluar pergi menunaikan haji. Boleh. Sebab tak susah sangatlah. Jadi duit tu tak ada. Duit nak tinggalkan anak bini pun tak ada. Tapi dalam perjalanan tu dia boleh kerja dengan satu pekerjaan. Bila dia bekerja dengan satu pekerjaan tu, dia boleh dapat duit 1,000 sebagai contoh. Dan 1,000 tu cukup untuk diri dia sendiri pergi haji, umrah, apa bagai tu, dan juga untuk ditinggalkan kepada anak bini dia.
Safar itu pula safar yang qasir. Jadi kerja sehari je untuk cover banyak hari. Tu wajiblah dia pergi haji. Syarat yang ketiga untuk tercapainya al-istita'ah bin nafs ialah amnut tariq. As-salisu amnut tariq. Amnan la'iqan bis safar. Dalam perjalanan tu selamat. Perjalanan tu selamat. Selamat tu selamat yang sesuai dengan safar lah. Sebab kalau kita musafir ni, nak tak nak mesti ada terdedah kepada bahaya lah. Kalau kita naik motor, kereta, terdedah kepada aksiden. Kita naik kapal terbang, terdedah kepada kapal terbang jatuh dan sebagainya. Boleh. Adakah itu dianggap sebagai tidak amannya tariq? Kita sebut aman tariq. Lepas tu, risiko-risiko tu risiko biasa yang memang kena kita hadapi. Nak tahu nak perlu kita hadap sebagai seorang musafir. Jadi aman kat sini maknanya aman yang sesuai dengan seorang musafir. Sesuai dengan apa? Perjalanan seseorang dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Aman seseorang yang musafir tidak seperti aman seseorang yang duduk di rumah. Macam kita duduk rumah sekarang ni, aman itu lebih aman daripada apa? Daripada keselamatan dan keamanan bila mana kita bergerak. Berjalan ke satu tempat. Boleh jadi tengah-tengah jalan tu pun apa berlakunya tayar pecah dan sebagainya. Tu langgar lembu ke apa, Allah na'udzubillah. Jadi disebut amnut tariq amnan la'iqamis safar. Fa yushtaratu fihi al-amnu ala thalathati asya'. Itu dikatakan aman at-tariq amnan la'iqamis safar, mesti cukup 3 syarat. Mesti aman ke atas 3 perkara lah. Pertama, jiwa kita mesti selamat. Al-buddu' marwah, kemaluan marwah. Kemudian harta. Kalau 3 ni yakin tak selamat, tahu dah tengah jalan ni dicuri, tahu dah tengah jalan ni kita kena lalu satu kawasan yang berperang. Jadi boleh jadi apa? Roket ke bom ke apa terkena pada diri kita, tak kepada kapal terbang kita, maka ketika itu tak wajib kita pergi haji dan umrah. Yang keempat, wujudu ma yarkab wujudu ma yarkabuhu wa illam yakul la'iqan bih bi syira'in aw istijarin thumma in kana muridu nusuk. Yang keempat, ada kenderaan yang boleh bawa kita daripada tempat kita Malaysia ke Mekah. Sekalipun kenderaan itu tidak sesuai dengan diri kita. Contoh kita ni raja ni tak sesuai lah naik apa nama, sebagai contoh kereta, sepatutnya naik flight. Sekalipun tak sesuai, kalau kena gaya, wajib juga dia pergi apa? Pergi umrah dan haji. Kenderaan tu pula, adakah mesti beli tak? Sama ada sewa, yang kita hari ni kita sewa lah, kita bayar tiket tu, bukan kapal terbang kita. Boleh? Okay. Kemudian Syekh Mustafa sebut lagi, summa in kana muridun nusuk. Orang yang nak pergi haji ni ada 2 kelompok. Yang pertama apa? Yang pertama perempuan ataupun khunsa. Untuk diwajibkan mereka pergi haji, disyaratkan mesti ada kenderaan. Mesti ada kenderaan. Jadi perempuan dan juga khunsa. Kalau tidak ada kenderaan untuk bawa ke Mekah, maka tak wajib pergi haji, tak wajib pergi umrah. Sama ada safar itu panjang ataupun pendek. Sama ada dia tu mampu untuk berjalan kaki ataupun tidak mampu berjalan kaki. Sebab perempuan ni jenis dia tu jenis orang yang lemah, maka nak tak nak mesti ada kenderaan yang boleh bawa dia daripada tempat dia sampai ke Mekah. Kalau tidak ada, maka tak wajib. Tak wajib. Dia nak pergi sendiri, tu ikut dia lah jalan kaki. Contoh dalam 30 km daripada tempat dia ke Mekah. Dia nak pergi jalan kaki, ikut umum lah. Cuma wajib tak wajib, syarat tak wajibkan sebab tidak ada kenderaan. Kemudian rajulan. Golongan kedua lelaki lah. Lelaki ni dia ada perincian dia. Yang pertama, kalau safar tu panjang, Malaysia ke Mekah, maka ketika itu disyaratkan ada kenderaan. Sama ada dia mampu berjalan ataupun tidak mampu berjalan ke Mekah. Contoh saya mampu berjalan kaki daripada Malaysia ke Mekah. Tak wajib saya pergi haji. Sebab apa? Tidak ada kenderaan. Boleh?
Wa in qasura safaruhu nuzir. Kalau perjalanan tu pendek, kurang daripada 2 marhalah, maka kita ada 2 perincian. Jadi tempat saya ke Mekah 30 km sahaja. Dan saya pula lelaki. Maka ada perincian hukum. Kalau saya mampu untuk berjalan kaki daripada tempat saya ke Mekah tu, maka wajib saya berjalan kaki untuk menunaikan haji. Sama ada saya jumpa kenderaan untuk bawa saya ataupun tak. Faham tak? Kalau saya tak mampu, rumah dekat dah, 30 kilo je daripada Mekah, daripada Kaabah, Baitullahil Haram, tapi tak mampu berjalan kaki, tak mampu berjalan kaki lah. Sekira-kira kalau berjalan kaki juga, terzahir pada diri saya kesusahan yang melampau, kepenatan yang melampau, mudarat yang melampau, mudarat yang jelas, maka ketika itu tak wajib juga saya pergi haji. Melainkan kalau wujud apa? Markub, tunggangan. Boleh. Kesimpulan dia, perempuan nak tak nak mesti ada markub. Tak ada markub, tak wajib pergi haji. Laki tengok, kalau perjalanan tu panjang, maka disyaratkan ada markub. Tak ada markub, tak wajib pergi haji. Kalau perjalanan tu pendek, 30 kilo daripada tempat dia duduk, maka kita sebut mampu berjalan ke tak. Kalau mampu berjalan, wajib pergi. Kalau tak mampu berjalan, maka wajib juga ada markub. Kalau tidak ada markub, maka tidak wajib pergi haji. Kemudian Syekh Mustafa tambah lagi, kalaulah seseorang itu naik kenderaan, dan bila dia naik kenderaan tu, dia mendapat satu kesusahan yang melampau yang tak boleh dipikul oleh adat kebiasaan manusia. Dan ketika itu kita sebut disyaratkan untuk wajibnya haji bagi pihak dia wujud mahmil. Mahmil ni apa? Mahmil ni satu kotak yang diletakkan di atas kenderaan, unta, kuda, dan dia duduk dalam tu. Jadi saya sendiri nak naik kuda berdebak tak gitu, sakitlah badannya, terutama dah berumur. Jadi tak boleh pikul kesusahan yang begitu, nak berjalan 30 kilo, 80 kilo naik kenderaan begitu, tak boleh. Maka disyaratkan untuk saya wajib pergi haji nak disyaratkan wajib saya pergi haji. Nak dikatakan saya wajib pergi haji, mesti disyaratkan apa? Selain ada kenderaan, mesti ada mahmil. Mahmil ni kotak yang duduk di atas kenderaan. Saya duduk dalam tu. Bila duduk dalam tu, dia selesa sikit lah. Boleh? Ma'a wujudi adil yajlisu ma'ahu fil mahmil haythu laqat bi mujalasatuhu wa qadara ala mu'nati dhalika al-adil aw ujrati in kana la yakhruju illa biha lita'adzur al-rukubi fi syaqqi mahmilin la yu'adiluhu syai'un walau lam yajidhu lam yalzamhu nusuk illa in jaratil 'adah fi mithlihi bil mu'adalah bil athqal. Tak mahmil ni bukan benda yang duduk di atas kenderaan tu, tak. Mahmil ni kuda ataupun unta. Mahmil ni benda yang kita sebut macam jongkak-jongkik tu. Jongkak-jongkik tu. Duduk tepi ni, seorang duduk sini, seorang duduk sini. Jadi kita nak duduk sendiri atas kuda tu, berjalan ke sana, dapat masyaqqah syadidah la tuhtaman. Maka tak wajib, melainkan kalau ada mahmil. Mahmil ni macam jongkak-jongkik dah, kena tengok dalam Google ke mana bentuk dia zaman hari ni. Ni kuda, ni mahmil. Tu. Saya duduk kat sini. Bila saya duduk sini, dah kena jadi gini. Tu bergerak belah sini. Maka disyaratkan juga mesti ada adil. Adil ni orang yang duduk sini. Supaya apa? Supaya jongkak-jongkik tu, mahmil tu seimbang. Jadi kuda tu pun boleh gerak dengan tenang, dengan molek lah. Disyaratkan pula bagi adil peneman saya yang duduk belah kiri ni, tak mesti orang tu sesuai dengan saya. Contoh saya tu guru. Contohlah. Orang ni jenis orang maki orang, jenis ejek orang, tak jaga mulut, mencarut sana mencarut sini. Maka tak sesuai duduk dengan saya. Lepas tu orang lain tak ada dah yang boleh jadi adil saya, teman saya. Maka ketika itu tak wajib juga saya pergi haji.
Tak. Okey. Orang yang nak teman saya tu, saya nak pergi haji, saya duduk belah ni. Orang ni tak nak pergi haji pun. Tak. Cumanya saya yang suruh. Teman saya ajak. Bila saya ajak, dia kata, boleh Ustaz, cuma saya nak gaji. Saya nak upah. Maka saya kena mampu bayar upah dia. Kalau saya tak mampu bayar upah dia, maka tak wajib juga saya pergi haji. Tu. Boleh? Okey, kalau tidak ada juga mahmil, tidak ada juga adil, orang yang boleh menjadi pengimbang kepada saya duduk sebelah dia, saya duduk sini. Tidak ada adil ni, maka tak wajib saya pergi haji. Melainkan kalau dah menjadi adat kebiasaan di tempat tu, nak bagi seimbang belah kanan belah kiri ni, letak benda berat kat sini, letak batu ke letak apa. Nak adat kat situ memang gitu. Maka saya wajib pergi juga haji. Dalam keadaan apa? Saya duduk sini, teman saya lah batu. Nak bagi seimbang mahmil tu. Okey. Kalau ada mahmil pun menyebabkan masyaqqah syadidah juga. Ada setengah orang yang tua, yang berumur, tak boleh mahmil pun. Tak. Sebab mahmil ni masih belum selesa kot. Maka untuk diwajibkan haji bagi pihak dia, mesti ada kanisah. Selain daripada ada mahmil, selain daripada ada adil, teman tu, mesti juga ada kanisah. Kanisah ni apa? Penutup di bahagian atas. Menghalang daripada hujan, menghalang daripada sejuk dan panas. Kalau tidak ada kanisah, maka tidak wajib juga dia pergi haji dan umrah. Okey. Perempuan cerita lain. Sama ada dia boleh pergi dengan mahmil ataupun tidak, sama ada dia boleh pergi dengan wujudnya adil ataupun tidak dan sebagainya, tu kita sebut nak tak nak, syarat untuk wajib si perempuan ni pergi haji mesti ada kanisah, mesti ada kain yang menutup di bahagian atas yang dia duduk dalam kanisah tersebut. Sebab apa? Itu lebih ahwat dan juga lebih astar bagi perempuan dan juga khunsa. Faham tak? Benda ini tak ada dah ni hari ni ni. Mahmil tak mahmil ni, yang adanya kalau kita naik kenderaan contohnya kapal terbang menyebabkan masyaqqah yang syadidah la tuhtaman, maka tak wajib pergi haji lah. Yang kelima, syarat yang kelima untuk dikatakan seseorang itu mampu pergi haji dengan dirinya sendiri ialah as-subutu 'alal markubi bila dararin syadid. Orang yang mampu untuk duduk di atas, orang yang mampu duduk tetap di atas kenderaan tanpa mendapat mudarat yang melampau. Tak, ada orang boleh naik kenderaan tapi dia tak boleh tetap. Sekejap bergerak sana, kejap bergerak sini. Tak, sebab tak selesa. Ataupun dia pegang kuda tu, kuda melompat, kejap dia melompat ke depan. Lepas tu dia melompat lagi, dia pun ke belakang. Duk main lagu tu, sakit pinggul-pinggul. Tak. Okey, ketika itu apa? Kita sebut dia tu tak mampu, dia tu tidak mampu pergi buat haji lah, maka tak wajib dia pergi haji. Yang keenam, imkanus sair 'alal wajhil mu'tad. Dia ada kemampuan untuk bergerak dengan jalan yang biasa. Tak. Bi ayya baqa min az-zaman ma yumkinu fihi al-wusul ila Makkah bi sairil mu'tad. Sekira-kira masih berbaki daripada waktu yang menyebabkan dia boleh sampai daripada tempat dia ke Mekah dengan perjalanan yang biasa, yang tak laju sangat, yang tak perlahan sangat. Dan disyaratkan juga mesti ada teman lah. Kalau apa? Kalau apa? Kalau menyebabkan rasa takut dan sebagainya di tengah jalan tu, mesti ada teman. Jadi yang keenam ni cerita pasal apa? Cerita pasal imkanus sair 'ala al-wajhil mu'tad. Gua nak tegang. Contohlah saya di Malaysia nak pergi haji, naik kenderaan sebagai contoh, naik kapal terbang. Okay, kapal terbang tu nak sampai ke Mekah macam mana nak terang ni? Imkanus sair 'ala al-wajhil mu'tad. Syarat yang keenam untuk dikatakan seseorang tu mustati' bin nafs ialah
mesti dia mampu untuk bergerak ke Mekah dengan pergerakan yang biasa, yang standard. Tu. Contoh, dia bertolak awal Ramadan, pergi dah haji. Dia dah pergi ke Mekah. Jadi dalam bulan Ramadan tu dia bertolak dengan apa? Dengan kenderaan. Kenderaan dia bawa biasa, 120, 140. Macam orang lain bawa. Dan selepas 2-3 hari, 4-5 hari sampai ke Mekah. Tak. Yang tu kita panggil imkanus sair al wajhil mu'tad. Lawan dia berlawan dia ialah kalau seseorang tu nak pergi haji, baki hari haji tu tinggal sikit lagi, sehari 2 lagi. Dia boleh pergi haji tapi dengan bawa kereta atau kapal terbang dengan pecutan yang tak biasa orang buat. Kalau dia bawa standard macam orang biasa bawa, maka menyebabkan dia sampai di Mekah dalam keadaan orang dah selesai haji umrah. Hari haji dan umrah dah habis. Yang itu kita sebut tak wajib pergi haji dan umrah. Oleh sebab itu, kalau baki waktu haji umrah tu sehari tinggal, dia masih duduk di Malaysia, cumanya dia wali. Wali ni boleh jadi dia ashabul khutwah, dia sekali langkah sampai sana dah Mekah. Kita sebut wali tu tak wajib pergi haji. Sebab apa? Sebab masa yang berbaki sehari lagi nak habis haji umrah ni, waktu dia tu. Dan kamu tidak ada sair yang mu'tad yang boleh menyebabkan kamu sampai daripada Malaysia ke sana tepat pada waktu. Malah kamu kena guna apa? Kewalian kamu tu. Sekali langkah sampai di sana, kita sebut tak wajib pergi haji. Boleh? Jadi Imam Bajuri ada sebut tu, Syekh Mustafa tambah penerangan. Imam Bajuri, qala Syekh Al-Bajuri wala budda min dawamil istita'ah min waqti khuruji ahli baladi ka ahli Misr. Disyaratkan juga mesti dawam al-istita'ah. Senantiasa mampu. Seseorang tu mesti sentiasa mampu daripada hari dia keluar daripada tempat dia, contoh Mesir, ke Mekah. Jadi ahli Mesir ni adatnya mereka keluar menuju ke haji zaman dulu ni pada 27 hari bulan Syawal. Dan mereka kembali ke Malaysia, kembali ke Mesir pada akhir Safar. Jadi Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar. Menjadi 3 bulan, 4 bulan di sana. Jadi Imam Bajuri sebut mesti orang tu mampu dalam 4 bulan. Kalau dia terkeluar daripada kemampuan walaupun sekejap daripada 4 bulan tersebut, maka tidak wajib bagi dia pergi nusuk, pergi haji. Contoh, ahli Mesir keluar pada 27 Syawal dalam keadaan tidak ada kenderaan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada bekalan untuk anak bini di rumah dalam kadar sehari ataupun 2 hari ataupun 3 hari. Contoh 27, 28, 29 tak ada bekal. Tapi masuk hari ke-30 Syawal dan seterusnya ada bekal. Kita sebut apa? Tak wajib juga dia pergi haji. Sebab apa? Dalam tempoh 4 bulan tu ada 3 hari kamu tak mampu nak taja diri kamu, nak sara diri kamu dan anak-anak kamu di Malaysia. Jadi lama tu 4 bulan tu. Zaman dulu lah, zaman kita ni mungkin 50 hari dalam tempoh tu. Boleh. Jadi selain istita'ah, mesti istita'ah tu dawam. Senantiasa mampu. Kalau pergi sana sebulan mampu, lepas tu pokai. Dia pun tak makan minum, anak di rumah mentelah lagi, yang tu tak wajib pergi haji juga. Selesai kat situ. Okey, boleh? Faham tak nombor 7 ni? Nombor 6 ni, imkanus sair anil wajhil mu'tad. Yang ke-6, al-waqtu wa huwa fil haji. Yang ke-7 syarat bagi al-istita'ah bin nafs ialah mesti masih ada waktu lah. Iaitu kalau bagi haji, waktunya Syawal, Zulqa'dah, Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari Zulhijjah. Umrah sepanjang tahun. Boleh? Kalau tidak ada waktu tu tak wajib lah. Contoh sekarang ni kita ada duit, ada serbi. Wajib kita pergi haji tak? Tak lah, sebab sekarang ni Ramadan. Tak masuk lagi bulan Syawal tu, tak masuk lagi bulan haji. Boleh? Habis.
Kemudian Syekh Mustafa sebut lagi, disyaratkan untuk wajib pergi haji bagi perempuan mesti ada teman. Sama ada suami dia, mahram dia, ayah dia ke abang dia, adik dia, adik lelaki dia, ataupun hamba dia yang thiqah. Hamba dia lelaki dia yang thiqah, yang dipercayai. Ataupun perempuan yang thiqat. Sekalipun orang asing. Perempuan ni mana dua orang dah kat atas. Boleh? Jadi kalau ada duit, ada pitih, cuma tak ada teman, tak wajib dia pergi haji. Okey, ustaz, perempuan ni Fatimah nama dia. Ada duit, serba-serbi cukup. Teman je tak ada. Tak, maka kita sebut tak wajib pergi haji. Tak. Okey, ada teman tapi teman tu nak ujrah. Dia ajak abang dia kata, boleh aku pergi temanmu nak duit. Sepanjang aku duduk dengan kamu di sana, sebulan aku nak 2,000, 3,000 untuk belanja aku kat sana. Tak? Tanya Umi. Ketika itu wajib bagi perempuan tu bayarlah. Abang dia tu 2,000, 3,000. Itu kalau mampu. Kalau tak mampu bayar, maka dia sendiri pun tak wajib pergi haji. Dan Syekh Mustafa sebut, haji hari ni alhamdulillah tidak sunyilah daripada perempuan yang thiqat. Sebab kita sebagai contoh tabung haji, kalau pergi haji kan, bawa orang haji, perempuan seorang, contohlah perempuan tu tak ada suami, tak ada mahram, tak ada hamba yang thiqah, tapi ada perempuan yang lain yang thiqah, yang bersama-sama dengan dia 20 orang, 30 orang. Jadi hari ni duduk tu alhamdulillah ada, dah lengkap, tinggal lagi duit dah. Tu. Okey, tadi kita sebut pasal wajib. Bila tidak ada teman, maka perempuan tak wajib. Tapi harus ke tak harus? Kita sebut harus. Perempuan tu pergi seorang diri, bermusafir ke Mekah. Mana daripada Malaysia ke mana? Mekah. Naik flight seorang-seorang, tak ada teman. Adalah orang lain tu dalam tu. Tapi bukan nak pergi haji. Orang lain nak pergi Thailand, orang ni nak pergi Saudi, orang ni pergi belajar. Dia seorang yang nak pergi haji. Tak ada teman yang nak pergi haji sekali. Tak ada. Maka kita sebut harus untuk dia pergi haji seorang diri. Tapi dengan syarat aman ke atas diri dia sendiri. Tu. Begitu juga kalau dia ada teman, cuma seorang je teman. Kita sebut perempuan tadi mesti 2 orang ke atas yang thiqah. Sekarang ni dia ada seorang je, Fatimah dengan Hindun sebagai contoh. Kita sebut boleh juga 2 orang ni pergi. Tak. Harus mereka pergi tapi dengan syarat amannya. Perjalanan tu aman dan aman kat atas diri mereka, aman kat atas diri mereka, tidak dikacau dan dibuat benda jahat dan sebagainya. Kemudian disyaratkan untuk dikatakan wajib kat atas orang yang buta, mesti ada qaidan, orang yang bawa orang yang buta ni pergi haji. Walaupun orang buta tu kena bayar dengan ujrah misal 2,000, 3,000. Kalau dia mampu, dia kena bayar dan kena pergi haji jugalah. Itu 7 syarat untuk dikatakan seseorang tu mampu dengan istita'ah bin nafs. Kita masuk pula berapa jam? Okey, an-naw' tsani al-istita'ah bil ghair. Tu apa nak sedap kecek ni. Batuk, nak minum air tak boleh. An-naw' tsani al-istita'ah bil ghair. Ini orang yang tidak mampu pergi haji dengan diri dia sendiri. Maka dia kena ganti orang lain. Tak, sebab dia ada duit, ada kemampuan. Boleh. Dan tidak boleh la tajuzul inabah. Dia tak boleh ganti orang lain pergi haji melainkan bila cukup 3 syarat. Yang pertama, ayakuna bainal ma'dubi wa baina Makkah. Ma'dub tu orang yang itulah, orang yang sakit ataupun tua dah sangat dah, yang tak boleh nak buat haji dengan diri sendiri, tak boleh tawaf sendiri, tak boleh nak sa'i sendiri, tak boleh nak hantar jamrah sendiri, tak boleh nak wukuf sendiri sebab letih, badan tak mampu dah. Jadi syarat pertama mesti antara ma'dub dan juga Mekah tu 2 marhalah dan ke atas. Kalau tempat tinggal dia dengan Mekah kurang daripada 2 marhalah, ataupun memang dia duduk dalam Mekah tapi dia tak boleh pergi buat haji sebab apa? Tak ada kemampuan sudut kesihatan. Ketika itu kita sebut dia tak boleh inabah, tak boleh ganti orang lain untuk buat haji bagi pihak dia. Malah kita sebut wajib dia pergi haji juga, buat sendiri juga. Ustaz dia tak mampu, ustaz.
Kalau dia buat masyaqqah syadidah la tuhtamal, kita sebut kalau tak mampu juga kena sabar sampailah dia mati. Bila mati barulah kita cari seorang yang buat haji badal bagi pihak dia. Faham betul? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ni cukuplah syarat yang pertama tu. Contoh seseorang tu ma'dud dan orang Malaysia. Tu jelas lah, lebih 2 marhalah. Syarat kedua, bila kita nak ganti orang pergi haji ni, haji badal lah, kita suruh orang lain nak buat haji badal untuk kita, mesti kita upah. Tak, upah tu pula ada yang mahal, ada yang murah. Yang murah ni silap air bulan kena tipu. Kalau murah sangat, tak. Jadi mungkinlah kita sebut standard 5,000, 4,000 kan. Jadi mesti duit 4,000 tu lebih daripada keperluan diri an-naib tu. Dan lebih daripada keperluan anak-anak dia. Pada hari menyewa dan malam menyewa. Tu. Duit yang dia buat sewa tu, bayar untuk haji badal tu, contoh 4,000, duit tu duit lebihan daripada keperluan seharian dia. Dia tak kira lah keperluan sampai 4 bulan. Sebab sekarang ni dia bukan pergi sana, bukan duduk sana nak makan minum sana, tak, dia duduk sini. Betul? Jadi memadai duit yang dia nak bayar untuk seseorang tu buat haji badan untuk dia, duit tu lebihan untuk keperluan diri dia dan orang yang dia tanggung pada malam al-istijar, pada malam dia menyewa orang tu, dan juga hari seterusnya tu, pagi esoknya tu. Juga ujratul naib tu mesti lebihan daripada hutang dia, daripada keperluan maskan dia, kiswah pakaian, khadam yang dia perlu, khadam yang anak-anak dia perlu. Tak yaumal istijar wa lailatahu ma ba'dahuma. Wa ba'dahuma tu dalam tempoh orang tu pergi haji umrah lah. Orang tu buat haji badal. Orang tu buat haji badal. Okey. Bawah tu saya sebut la'am law tabarra'a mutatawwi'un bi ada'i nusuk anhu. Kalau ada orang datang jumpa kita, contoh kita sakit tak mampu pergi buat haji kan. Dia datang jumpa kita, dia kata, "Ustaz, biar saya buat haji untuk ustaz lah, tak payah bayar. 1 sen pun tak payah bayar." Maka ketika itu kita sebut tidak disyaratkan kita ni mempunyai duit untuk bayar sewa dia tu, bayar upah dia. Sebab apa? Dia sebut dia boleh tabarruk buat haji untuk kita. Tak? Tu. Dan wajib kita terima pelawaan dia tu. Ustaz, saya nak buat haji untuk ustaz. Saya tengok ustaz tak mampu. Wajib kita terima. Tak apalah, aku terima, tolong buat. Bila wajib terima tu? Kalau orang yang mutatawwi' itu, orang yang adil dan juga tidak makdub macam kita. Kalau dia pun makdub macam kita, tak wajiblah kita terima. Dan disyaratkan juga mesti dia dah buat nusuk untuk dia. Jadi seorang datang jumpa kita, nama dia Zaid. Ustaz, saya nak buat haji untuk ustaz. Ustaz tak mampu buat kan, saya nak buat untuk ustaz. Ustaz tak payah bayar walaupun 1 sen. Kita wajib terima pelawaan dia tu, tawaran dia tu, kalau dia tu adil, bukan makdub dan juga telah menunaikan haji dan umrah bagi pihak diri dia sendiri. Kemudian bawah tu lagi Syekh Mustafa sebut mutatawwi' tu boleh jadi aslan atau far'an atau ajnabiyan. Orang yang datang buat tawaran kepada kita untuk buat haji bagi pihak kita tanpa sebarang bayaran. Dia tu boleh jadi ayah kita. Ayah kita kata, tak apalah, mu duduk rumah lah, biar aku pergi buat haji untukmu. Sebab mu tak sihat, mu koma. Ataupun anak kita mari, ayah, biar saya buat haji untuk ayah. Ataupun orang asing, anak pelajar kita, jiran kita orang asing kan. Maka kita sebut kalau yang datang tu ialah aslan au fara'an, ayah kita apa anak kita, dia buat tawaran nak buat haji badan untuk kita, kita tak mahu buat haji dah, maka disyaratkan untuk kita terima, disyaratkan untuk wajib kita terima gitu. Disyaratkan untuk wajib kita terima pelawaan dia tu 2 syarat. Pertama, alla yakuna masyian. Ayah kita, anak kita tak berjalan kaki pergi menunaikan haji. Kalau dia nak menunaikan haji badan untuk kita, tapi dia perlu jalan kaki, kita ketika itu kita tak wajib terima pelawaan dia. Kita tak wajib terima tawaran dia tu. Yang kedua, wala mu'awwilan ala su'alin nas an-nafaqata athna as-safar. Yang kedua, ayah dan anak kita tu mesti tidak meminta-minta
dalam perjalanan menuju ke Mekah dan ketika mana di Mekah menunaikan haji. Kalau dia duit pun tak ada, tapi dia sanggup dalam perjalanan tu minta sedekah sikit seorang, esok minta sedekah lagi, di Mekah pun minta sedekah lagi. Tujuannya apa? Nak tunaikan haji anak dia ataupun ayah dia. Tak, ketika itu kita sebut tak wajib kita sebagai orang yang menerima tawaran untuk apa? Untuk menerima tawaran pelawaan anak kita ataupun ayah kita tadi. Faham tak? Syarat yang ketiga, wala mu'awwilan 'ala kasbi fi at-tariq ila in kana yaksibu fi yawmin kifayat ayyam wa safaruhu duna marhalatain. Syarat yang ketiga, mesti anak kita ataupun ayah kita tu dalam perjalanan tidak bekerja. Memang pitih ada dah. Dia pergi tu nak tunaikan haji dan umrah je, kita wajib terima. Tapi kalau pitih pun tak ada, nak cari pitih waktu perjalanan je lah, baru nak kerja cari pitih, semata-mata nak tunaikan haji kita, umrah kita. Tak, ketika itu kita sebut tak wajib untuk kita terima pelawaan ayah kita dan anak kita. Melainkan kalau jenis anak kita ambil anak lah, bekerja sehari tapi dapat cover sepanjang hari di Mekah, sepanjang hari baki perjalanan ke Mekah dan duduk di Mekah sendiri sehingga balik. Ketika itu wajib kita terimalah pelawaan anak kita tu. Syarat lain mesti safar tu dunal marhalatain. Okey. Kalau yang mempelawa kita tu ajnabi, orang asing. Orang asing. Lam yushtarat rukubuh. Tidak disyaratkan rukuk. Maknanya ada orang asing datang jumpa kita, Ustaz dulu ngajar saya kitab sekian, apa bagai banyaklah jasa Ustaz pada saya tu. Jadi saya nak buat haji badal untuk Ustaz. Ustaz tak payah bayar 1 sen tak apa, tak ada masalah. Cumanya saya ni nak pergi ni jalan kaki lah. Kenderaan tak ada. Kenderaan tak ada, dia kata. Tak, maka ketika itu wajib juga kita terima tawaran itu. Tak apa, aku terima. Pergi, tolong buat haji untuk aku. Gitu. Boleh? Kita sebagai ma'adub wajib terima. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat ajnabi tu, orang asing tu, anak murid kita tu tak? Tidak meminta-minta dan tidak bekerja sepanjang pergi haji dan umrah tu. Kalau orang asing tu nak pergi haji badal tapi dalam perjalanan meminta-minta ataupun kena kerja, ketika itu tak wajib juga kita terima pelawaan itulah, tawaran itu. Yang ketiga, syarat untuk inabah ialah ayakuna al-ma'dubu qad ya'isa min mubasharatil a'mali bi nafsihi li dha'fihi bi sababi kibari sinnin aw maradin la yurja bur'uhu bi qawli tabibaini adlaini. Syarat ketiga, mestilah ma'dub tu dah putus asa daripada buat haji dengan sendiri sebab tak mampu, umur dah tua ataupun sakit yang tidak ada harapan sembuh. Jadi orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, dan sakit itu telah dikhabarkan oleh 2 doktor yang adil lah, dua orang doktor muslim yang adil beritahu kamu ni memang tak sembuh dah ni, bahkan mati tak sembuh. Yang tu boleh lah kita sebut maghdub, boleh buat haji badan. Tapi kalau sakit biasa, doktor sebut ni insya-Allah dalam setahun sembuh, dah kamu sihat kembali macam biasa. Ketika itu walaupun tahun tu kita sakit, tak lagi buat haji kita tak boleh ganti lagi, kena sabar. Lepas kita sembuh, kita pergi buat haji sendiri. Baca lagi tak? Baca sikit lagi tak? Habis ni arkanul haji ni. Macam mana? Tak ada orang dah ni. Tak ada pendengar. Hilang permana dah dengar meramai. Boleh tak kita teruskan? Okey. Kita baca sikit lagi. Kau berapa jam? Baru pukul 9. Baru sejam setengah.
sikit lagi. Arkanul haji diketahui rukun dan wajib selain daripada perbahasan haji dan umrah maknanya sama. Rukun sembahyang, kewajipan sembahyang itu benda yang sama. Contoh rukuk ni rukun bagi sembahyang, kewajipan bagi sembahyang, benda yang sama, wajib dengan rukun. Tapi dalam bab haji, rukun dengan wajib membawa erti yang berbeza. Adapun rukun ma la yatimul hajju illa bih. Rukun yang satu perkara yang nak tak nak mesti kita buat. Kalau tak buat, haji tak sempurna. Kalau kita tak buat, kita tak jadi tahallul. Kita masih muhrim. Dan kalau kita tinggal rukun, kita tak boleh tutup kekurangan tersebut dengan membayar dam, tak boleh. Adapun wajib, perkara wajib haji, wajibatul hajj, kalau kita tinggal, kita boleh bayar dam. Kalau kita tak buat pun, kita boleh sahaja untuk dikatakan sebagai orang yang telah halal daripada haji dan umrah. Itu beza dia. Maka arkanul haji sittatun. Rukun haji ada 6. Yang pertama al-ihram. Apa ihram? Niat untuk masuk buat haji. Tu. Boleh? Nawaitu al-hajja wal umrata wa haramtu bihima lillahi ta'ala. Itulah kita panggil al-ihram tu. Niat tu. Niat untuk buat haji, umrah. Nawaitu al-hajja wal umrah wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Itulah al-ihram. Disyaratkan niat. Syarat bagi niat mesti dilafazkan, mesti diniat di dalam hati pada bulan haji. Contoh sekarang ni Ramadan. Tak, kita nawaitu al-hajja wal umrata bihima lillahi ta'ala. Kita niat haji dah, tapi bukan bulan haji lagi. Maka niat kita tu tidak sah pada sudut haji. Tapi sah pada sudut umrah. Pada niat haji pergi kepada umrah. Dia pergi kepada umrah. In aqada nusukuhu umratan. Dan macam biasalah, di samping sunat, di samping kewajipan niat guna hati, sunat kita melafazkan dengan lidah. Kita sebut apa? Nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tak. Lepas tu tidak disunatkan untuk kita sebut kita haji ifrad ke, haji tamattu' ke, haji qiran ke, melainkan pada permulaan kita talbiyah. Contoh kita nak start talbiyah ni, kita pun sebut nawaitul al-hajj wal ahramtu bihi lillahi ta'ala, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Okey, lepas tu disunatkan terus kita talbiyah sampailah kita sampai ke Mekah tu. Dalam talbiyah tu, dalam perjalanan nak ke Mekah tu, tak payahlah sebut setiap kali nak talbiyah tu nawaitul hajja wal ahramtu bihi lillahi ta'ala. Tak perlu pula, tak disunatkan. Okey. Okey, dalam tawaf, dalam sa'i tak perlulah kita talbiyah sebab ada zikir tersendiri. Okey, lepas talbiyah sunat kita apa? Baca selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepanjang perjalanan nak ke Mekah, kita sunat talbiyah. Habis dia talbiyah, kita selawat ke atas baginda Nabi. Okey, kemudian wajib bagi orang yang nak ihram. Kalau dia tu lelaki, dia kena kosongkan diri dia daripada muhid sebelum dia niat. Muhid ni ialah pakaian, muhid ini ialah pakaian-pakaian yang meliputi badan. Ni, jubah ni meliputi badan. Kopiah ni meliputi badan. Sekalipun tak berjahit. Tak nak dah. Ada pakaian yang tidak berjahit. Contoh kopiah al-Azhari. Kopiah al-Azhari ada yang jenis orang panggil mulabbat ke apa. Mulabbat ni apa? Dia tampai-tampai je. Dia tampai sekali bentuk kopiah. Tak ada jahitan langsung. Tapi bila kita pakai dia jadi gini, meliputi kepala, maka tak boleh juga. Jadi yang lebih tepat muhid. Kita tak boleh pakai satu pakaian yang meliputi badan. Perincian dia akan datang nanti. Boleh? Seluar, baju, jubah, kopiah, khuf, tak boleh pakai tu sebab meliputi badan. Stokin. Ada pun perempuan janganlah tak pakai pakaian malah wajib dia pakai pakaian yang muhid ni, jubah, semua tu nak tutup aurat dia. Boleh? Jadi sebelum niat bagi lelaki kena tajarrud daripada muhid. Bagi perempuan tak perlulah. Dan sunat bagi mereka yang nak ihram ni, sebelum ihram tu bersedia dengan cara apa? Memotong bulu ari-ari, mencabut bulu ketiak,
menggunting misai, memotong kuku, mandi. Kalau tidak ada air, kita tayamum. Kemudian berwangi-wangian, walaupun perempuan yang muda, perempuan yang muda dan cantik, sunat juga berwangi-wangian sebelum dia berihram haji ataupun umrah. Itu selagi mana dia tu bukan sedang iddah lah. Kalau tak boleh. Kemudian sembahyang 2 rakaat sunnatul ihram. Jadi sembahyang dulu baru kita ihram. Jadi disebabkan sembahyang dulu baru kita ihram, maka dipanggil sebagai apa? Solat yang sababuha mutaakhir. Bila solat sunat yang sababuha mutaakhir, maka apa? Kita tak boleh laksanakan sembahyang tersebut dalam waktu yang diharamkan syara'. Kalau tidak sah. Jadi selepas mandi, sebelum ihram, kita sembahyang. Mandi dulu, sunat ihram. Sembahyang 2 rakaat sunat ihram, lepas tu baru kita ihram. Dalam sembahyang tu kita baca apa? Rakaat pertama kafirun, rakaat kedua al-ikhlas. Kemudian berihram. Ihram tadilah sebut nawaitu al-hajj wal ahramtu bihi lillahi ta'ala, dalam hati niat. Sunat bagi lelaki pakai izar, kain ridak yang kita letak kat atas tu, yang putih, yang baru kalau mampu. Dan pakai selipar. Selipar disyaratkan selipar yang tidak menutup depan dan belakang. Jadi pakai selipar Jepun tu, tidak menutup jari dan tidak menutup akib. Kalau tidak berdosa, menuai dam. Kemudian perempuan sunat apa? Inaikan dia punya kaf sampailah ke kok. Inaikan semua. Sebab apa? Takut dalam amalan haji nanti terselok dia punya kain tu, tangan dia tak sampai ke sini, maka tak nampaklah warna kulit asal dia putih tu, tapi nampak warna inai. Begitu juga ambil sikit inai tu gini, buat macam nampak buruk sikit muka dia, supaya apa? Orang tak pandang lah, menjaga diri daripada fitnah. Dia mendatangkan fitnah kepada orang lain atau orang lain yang terfitnah dengan dia. Dia ambil sikit buat gini, inai kat muka, nampak macam tak comel lah. Macam ni ke? Ni macam orang Hindu pula. Wa alam, dan ketahuilah olehmu, ihram dengan haji ni ada 3 jenis keadaan. Pertama al-ifrat, kedua at-tamattu', yang ketiga al-qiran. Habis dia nak air. Nak air bagi kat Umi. Adik, ya Allah kakak buat apa tu? Kena marah dengan Allah. Ketahui olehmu, ihram ni, ihram bil haj ada 3 keadaan. Yang pertama al-ifrat. Al-ifrat ni ada 3 pula peringkat. Yang pertama al-fudlah, yang paling comel, ialah kita ihram dengan haji dalam bulan haji, iaitu start dengan Syawal kan. Contoh kita sebut ihram dengan haji dalam bulan Syawal. Selepas selesai daripada amalan haji secara keseluruhannya, kita keluar ke tanah halal. Lepas tu kita ihram pula dengan umrah. Lepas tu kita masuk balik ke dalam, kita menunaikan amalan umrah. Amalan umrah tu pula dikerjakan dalam waktu tahun haji, dalam tahun haji. Boleh? Jadi al-fudlah macam mana? Kita ihram haji dalam bulan haji, buat haji sampai selesai. Kemudian kita keluar ke tanah halal, kita ihram pula dengan umrah. Kemudian kita masuk balik ke tanah haram, kita kerjakan seluruh amalan umrah dalam waktu tahun haji tu juga. Tu yang paling comel. Yang kedua al-fadilah, ranking nombor 2 lah. Jatuh nombor 2. Buat umrah dulu sebelum haji. Contoh sekarang pergi Mekah, umrah dulu bulan Ramadan. Masuk sahaja Syawal, start ihram haji dan sempurnakan haji nanti. Tak, pada tarikh-tarikh tertentu lah untuk buat sa'i tawaf tu. Itu yang kedua. Umrah dulu sebelum masuk waktu haji, kemudian buat haji. Yang ketiga, ni yang paling tak comel lah, yang paling tak comel, yang paling kurang moleknya apa? Melambatkan umrah daripada tahun haji. Contoh dia ihram umrah, ihram haji dalam bulan haji, dia buat haji sampai selesai. Tak. Lepas tu tahun depan pula baru dia buat umrah. Jadi dia buat haji, umrah buat tahun depan. Tu mafdulah. Ifrat juga tu. Asingkan haji dan umrah, tapi mafdulah, peringkat paling bawah. Ataupun tak umrah langsung, buat haji, umrah tak pergi. Boleh? Boleh faham tak? Kalau ada soalan terus tanya.
Yang kedua tamattu' walahu suwar. Jadi ifrad tadi kita buat haji berasingan dengan umrah. At-tamattu' walahu suwar minha an yuhrima bil umrah min miqati baladih. Tamattu' pula apa dia? Kita ihram umrah daripada miqat balad kita. Tengoklah kita Malaysia biasa kat mana? Kita ihram dekat Jeddah tak? Jadi kita ihram umrah di Jeddah. Bukan di Malaysia tu, min miqati baladih tu daripada miqat negara dia. Jadi bukan kat negara kita tak ada miqat. Kita naik flight dulu sampai di miqat, barulah kita, contoh di Jeddah kita ihram umrah. Masuk ke tempat amalan haji, amalan umrah tu kita selesaikan semua amalan umrah. Kemudian kita ihram haji di Mekah pada hari ke-8 atau hari ke-9 daripada Zulhijjah. Jadi cara dia, kita bertolak daripada Malaysia sampai di miqat, kita ihram umrah. Kita selesaikan amalan umrah. Habis selesai amalan umrah, barulah kita ihram haji. Ihram haji kat mana? Dalam Mekah tu juga. Bila nak ihram haji? Hari ke-8 ataupun hari ke-9 Zulhijjah. Nak raya dah tu. Seterusnya, nombor 2, gambaran kedua bagi tamattu', kita ihram umrah min miqati baladih. Tadilah daripada Malaysia transit Saudi, kita ihram umrah. Kemudian kita buat semua amalan umrah sampai habis. Kemudian untuk ihram haji, kita keluar balik daripada tempat kita tu, pergi ke miqat balad kita tadi, ke Jeddah balik. Kita ihram haji daripada Jeddah balik. Lepas tu kita masuk, selesaikan balik amalan umrah. Boleh. Ataupun daripada miqat mana-mana lah, sama ada miqat balad kita ataupun miqat Zulhulaifah dan sebagainya. Ataupun keluar 2 marhalah daripada Mekah. Itu 3 gambaran. Jadi kita bertolak daripada Malaysia sampai di miqat, kita ihram umrah, kita masuk selesaikan amalan umrah, lepas tu kita keluar balik untuk ihram apa? Untuk ihram haji. Ihram haji kat mana? Sama ada daripada miqat balad kita, contoh Jeddah, kita buat sekali lagi di Jeddah ihram haji. Ataupun dekat mana-mana miqat. Ataupun bukan di miqat tapi tempat yang jauh 2 marhalah daripada Mekah. Tu boleh juga. Qiran ni kita gabung haji dan umrah. Mana tawaf sekali untuk haji dan umrah. Sa'i sekali untuk haji dan umrah. Boleh. Adapun tamattu' ifrad ni, tawaf 2 kali. Tawaf sekali untuk haji umrah, untuk haji, kedua untuk umrah. Gitu. Sa'i pun 2 kali. Kalau qiran gabung je. Yang paling aula dari 2 gambaran, paling aula an yuhrima bil haji wal umrati ma'an. Kita ihram haji dan umrah serentak. Contoh nawaitul ihrama, nawaitul hajja wal umrata, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Gitu. Jadi kita qiran, kita himpunkan antara haji dan umrah. Yang kedua, kita ihram dengan umrah dulu. Kemudian bila sampai di Mekah, sebelum kita tawaf umrah, kita memasukkan haji dalam umrah. Jadi mula-mula nawaitu al-umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Masuk ke Mekah. Sebelum kita buat amalan umrah, sebelum tawaf, kita niat dalam hati, aku memasukkan haji ke dalam umrah. Gitu. Kemudian kita pun tawaf. Tawaf kudum tu untuk haji dan juga umrah. Satu tawaf untuk 2 perkara, iaitu haji dan umrah. Mana lebih afdal? Saya sebelah. Ifrad lebih afdal daripada tamattu' dan qiran. Kemudian ranking nombor 2 tamattu'. Nombor 3 qiran. Jadi ifrad, tamattu', qiran. Cumanya nak dikatakan ifrad tu lebih afdal daripada tamattu' dan qiran, mesti orang yang mufrid, orang yang buat haji ifrad tu umrah dalam tahun yang sama. Jadi dia buat haji dalam tahun tu, umrah dalam tahun tu juga. Ketika itu kita sebut ifrad lebih afdal daripada tamattu' dan juga qiran. Kalau dia haji tahun tu, umrah tahun depan, maka kita sebut ifrad tidak lagi afdal. Malah yang afdal tamattu' ataupun qiran. Boleh? Dia buat benda ni.
Dia baca sikit lagi nak berhabis ni. Bab rukun ni betul berhenti. Bab wal wukuf bi Arafah. Rukun kedua bagi haji ialah wukuf di Arafah. Apa makna wukuf? Hadirnya seorang yang berihram haji itu di mana-mana juzuk daripada tanah Arafah walaupun sesaat. Sama ada berjalan kaki, naik kenderaan, berdiri, duduk, sedar ataupun tidur. Masuk dalam tanah Arafah dah memadai dah. Sama ada dia datang tu untuk niat wukuf ataupun tak. Contoh apa? Dia kena kejar, dia pun lari. Ketika lari tu termasuk dalam tanah Arafah, dikira sebagai telah wukuf. Tu. Sama ada dia tahu tempat dia duduk tu tanah Arafah ataupun tak. Sah belaka. Melainkan kalau gila lah. Kalau gila, pengsan, mabuk dan juga budak yang belum memajlis, yang tu tidak sah. Tidak sah apa? Tidak sah untuk menggugurkan kefarduan hajjatul Islam. Adapun untuk kita buat bagi pihak dia, macam kita sebut tadi lah, kita boleh haji dan umrah untuk orang gila, untuk orang yang ghairu mumayyiz, untuk orang yang mabuk, boleh. Boleh? Tu. Okey, waktu wukuf. Bila waktu wukuf? Daripada zuhur hari ke-9 Zulhijjah. Hari ni hari ke-9 Zulhijjah hari ni. Lepas zuhur kan masuk dah waktu wukuf. Sampailah subuh pagi esok. Subuh pagi esok tu raya lah maknanya. Hari ni ke-9, esok 10 Zulhijjah raya. Jadi lepas zuhur hari ni masuk waktu wukuf sampailah subuh. Subuh hari ke-9, subuh hari ke-10. Lepas subuh tu apa semua kita sembelih, kita raya lah. Boleh? Okey. Dan disunatkan bagi orang yang berwukuf tu beberapa perkara lah. Duduk ataupun wukuf di tempat yang Nabi wukuf, yang dinamakan sebagai mauqif al-mahamil. Ni saya pun tak tahu mana ni, tak pernah pergi, baru nak pergi insya-Allah tahun ni. Doakanlah kalau terpilih dapat dah tawaran ni. Wa minha ayakuna rakiban. Sunat kita berdiri hadap kiblat, suci daripada hadas kecil, hadas besar, suci daripada najis. Kita dalam keadaan berbuka, jangan puasa. Lepas tu kita dedahkan diri kita kepada matahari. Itu pun kalau tidak ada uzur lah. Kalau hari bersangkutan panas, kita pula tak sedap badan, tak ada masalah untuk kita berlindung di sebalik kemah dan sebagainya. Kemudian kita wukuf dalam keadaan khusyuk, khudu', hadir hati, menangis, tak kosongkan hati daripada segala ikatan dunia, bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyakkan tasbih, tahlil, istighfar, selawat kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak, kemudian himpunkan wukuf tu antara malam dan siang. Tak, tu. Jadi kita start dengan petang zuhur tu pergi dah. Contohlah, saya tak pernah pergi dengan orang gemuk, tak tahu sempat ke tak tu, saya tak reti lah, cuma teori. Petang zuhur tu kita duduk sana dah sampailah ke malam. Itu sunat kita himpunkan. Duduk sekejap madai dah, pergi sekejap lepas zuhur balik. Okey dah, sah dah. Yang ketiga, rukun yang ketiga tawaf. Tawaf selepas wukuf di Arafah. Tawaf selepas wukuf di Arafah. Itu pun kalau kita tak tawaf selepas tak betul-betul. Tawaf selepas wukuf di Arafah. Tawaf ni nama tawaf rukun lah, ataupun tawaf ifadah. Masuk waktu selepas separuh malam hari raya. Hari ni hari ke-9. Tak. Kan maghrib sekarang masuk hari ke-10 lah. Tak, okey. Esok pagi kita nak raya. Malam hari ke-10 tu kita kerat dua. Contoh malam tu ada 8 jam, maka 4 jam yang kedua tu dah masuknya waktu apa? Tawaf. Bila habis waktu tawaf? Tak habis. Sampai ke mati tak habis. Mana kalau kita tawaf tu tak sah, kita boleh qada 10 tahun akan datang. Cuma kita tak tahallul lah, pengecerah. Tak, tu. Jadi syarat sah bagi tawaf akan datang. Yang keempat, sa'i. Sa'i ni antara Safa dan Marwah. Selepas daripada tawaf qudum. Selepas kita datang Mekah, kita tawaf qudum di Kaabah tu, terus kita sa'i. Ataupun selepas tawaf ifadah. Kita wukuf, kita tawaf ifadah, lepas tu kita sa'i. Tu. Kalau seseorang tu dah tawaf selepas tawaf qudum, tak perlulah ulang kali kedua, tak disunatkan dah. Jadi saya datang ke Mekah, saya tawaf qudum dulu, tawaf kedatangan, baru sampai tawaf dulu. Ada. Lepas tawaf tu saya pergi sa'i. Saya pergi sa'i. Fa in tafa ba'da al-qudum. Saya pergi sa'i. Jadi saya sa'i ke belum? Dah. Bila saya sa'i selepas daripada tawaf qudum. Nanti bila saya tawaf ifadah, selepas tu saya tak dah nak sa'i kali kedua. Tidak disunatkan ulang sa'i.
Yang kelima, al-halq, cukur. Awit taksir ataupun potongan rambut. Allah Rabbi. Rukun yang kelima, cukur ataupun potong rambut. Pendekkan rambut. Rambut mesti rambut ni lah, tak boleh rambut ni. Rambut ni tak boleh, mesti rambut apa? Rambut kepala. Sekali pun keluar daripada hadur ra's. Jadi ni rambut tarik ke depan, keluar daripada hadur ra's. Boleh? Tengah live ni. Keluar daripada hadur ra's kat sini. Tak, kita boleh cukur yang kat situ, tidak ada masalah. Berbeza dengan wuduk. Wuduk mesti kita sapu rambut yang duduk di dalam hadur ra's. Okey. Cukur dan juga potong rambut ni ikutlah cara apa sekalipun. Sama ada kita cukur, kita potong, kita bakar, kita tarik, cabut, tidak ada masalah. Cuma yang afdal bagi lelaki cukur, yang perempuan potong. Makruh bagi perempuan mencukur rambut. Malah haram kalau suaminya tidak izinkan. Ataupun dicukur dengan niat untuk menyerupai lelaki, haram. Okay, sekurang-kurang cukur rambut mesti 3 helai. 3 helai itu pula tak mesti daripada akar rambut, tak. Jadi 3 helai kita potong separuh daripada 3 helai. Boleh, tidak ada masalah. Yang tak boleh kita ambil selai, kita potong 3 kali. Itu tak boleh. Itu mengalat. Faham tak? Okey, kalau seseorang tu tidak ada rambut, adakah ada kewajipan lain bagi dia? Tak ada. Bila tidak ada rambut, gugur kewajipan al-halq atau taksir. Cuma sunat bagi dia, kalau lelaki ambil pisau cukur tu berlakon macam mencukur lah. Kalau perempuan ambil gunting, berlakon macam potong rambut. Tu sunat begitu. Masuk waktu syukur ialah seperti waktu tawaf tadi tu, separuh malam hari raya. Jadi malam ni contoh malam ke-10, esok raya tak? Selepas separuh malam dia ada 8 jam, 4 jam yang kedua tu dah masuk waktu untuk cukur ataupun pendekkan rambut, dan tidak ada pengakhiran bagi waktu syukur dan juga taksir. Yang keenam, tartibu mu'dhamil arkan, tertib kebanyakan rukun. Jadi bila sebut tertib kebanyakan rukun, kita faham tak wajib tertib semua rukun. Kebanyakan rukun sahaja yang kita wajib tertib. Macam mana nak buat? Yang pertama kita niat. Yang tu niat tu memang confirm. Pertama sekali lah kita buat. Lepas tu kita wukuf. Kemudian kita tawaf. Kemudian kita sa'i. Tu semula. Pertama kita niat, lepas tu kita wukuf di Arafah, lepas tu kita tawaf, lepas tu kita sa'i. Boleh? Cumanya pada tawaf dan sa'i ni, kita sebut apa? Tawaf dulu baru sa'i. Bila wajib tawaf dulu baru sa'i? Kalau kita tak sa'i selepas daripada tawaf qudum. Kalau kita sa'i selepas tawaf qudum, maka ketika itu kita sa'i dulu, barulah kita tawaf ifadah. Boleh? Semula. Jadi tertib mu'dhamil arkan, sekira-kira kita dahulukan niat, kemudian kita wukuf, lepas tu kita tawaf, kemudian kita halq, cukur. Kemudian apa? Kita cukur. Faham tak? Semula. Apa tadi? Apa ni lah? Niat, kemudian wukuf, tawaf, lepas tu cukur. Tawaf lepas tu sa'i. Tawaf lepas tu sa'i. Tawaf dan sa'i ni, ada kala kita buat tawaf dulu baru sa'i. Bila kita buat tawaf dulu baru sa'i? Kalau selepas kita tawaf qudum, kita datang ke Mekah, kita tawaf qudum, lepas tu kita tak sa'i, maka mesti kita buat sa'i selepas tawaf ifadah. Tawaf ifadah dulu barulah kita sa'i. Tapi kalau kita datang ke Mekah, kita tawaf qudum, lepas tawaf qudum tu kita sa'i dah, maka ketika itu sa'i dulu barulah kita tawaf ifadah. Gitu. Adapun antara cukur dan juga sa'i tidak ada tertib. Jadi atas kita lah nak cukur dulu ataupun sa'i dulu ataupun cukur. Biasa orang sa'i dulu, baru cukur. Yang afdal
Okey, kemudian Syekh sebut yang afdal, yang paling afdal ialah kita ihram, kemudian kita tawaf untuk kudum. Dan ini tak wajib ni, tawaf kudum ni. Dia tak, bukan rukun. Kemudian kita sa'i. Tawaf kudum tu sa'i. Kemudian kita wukuf di Arafah. Kemudian kita melontar jamrah Aqabah pada hari ke-10. Kemudian kita sembelih binatang lah pada hari ke-10 tu. Binatang tu sama ada binatang korban, binatang hadi. Hadi mana binatang yang kita bawa daripada tempat kita. Zaman dulu lah ni, bawa daripada Afrika pergi ke Mekah. Tu hadi, kita sembelih kat sana. Ataupun fidyah. Lepas tu kita tawaf rukun. Tu. Habis tu. Lepas tawaf rukun, buat apa? Selesai lah haji tu. Boleh? Dan amalan haji ni disusun dalam satu kalimah. Amalan haji ni untuk kita faham lebih baik ataupun kita cepat ingat tertib dia tu, ulama susun dengan dalam perkataan ranhaut mana melontar jamrah dulu. Lepas tu ni bukan rukun ni, amal haji secara keseluruhan. Tak. Amal haji ba'dal wukuf. Ni. Amalan haji selepas wukuf. Lepas kita wukuf tu kita nak buat apa? Kita ikut ranhaut. Lepas wukuf tu kita melontar, lepas tu kita sembelih, lepas tu kita halq. Cukup, lepas tu kita tawaf. Boleh tak? Faham tak ni? Yang terakhir arkanul umrah ya arkanul haji ila al-wuquf fa ya khamsatun. Rukun-rukun umrah ianya juga ialah rukun-rukun haji melainkan wukuf. Ada 5 lah: niat, tawaf, sa'i, izalatul sya'r, buang rambut. Wa tartibu hadhil arkan ala al-wajh al-madhkur. Tertib seperti mana tadilah. Faham tak? Tu. Jadi beza antara umrah dengan haji ni ialah tidak ada wukuf sahajalah pada umrah. Haji ada wukuf. Selesai kat situ. Ada soalan? Panjang sikit hari ni. Tu. Ada sebarang soalan? Sebab saya tunggu ni. Nanti kita masuk wajibatul hajj. Dua kali baca lagi habislah bab haji ni. 2 kali ke tak? 2 kali kot, 3 kali lah, 3 kali. Selesa sikit. Lepas tu kita masuk babul bai', bab jual beli. Ada sebarang soalan? Tak ada. Terima kasih sudi mendengar daripada awal sampai habis. Lama pula hari ni. InsyaAllah kelas kita macam saya maklum dalam grup tu lah. Kita buat hari dalam Ramadan je lah tu. Hari Sabtu petang, lepas tu hari Ahad pagi, kemudian janganlah hari Jumaat tu. Okey tak buat hari Jumaat 5.30 kelas ganti. Sebab kalau ikut ni tak tercover ni. Sebab banyak cuti daripada baca kita ni. Saya sendirilah. Memandangkan kita masuk bulan Ramadan ni, molek juga kita penuhkan hari-hari petang kita sebelum buka tu baca kitab tak? Daripada duduk saja termenung fikir masa depan, saya baca kitab. Buat selang sehari ke? Petang maksud saya petang, selang sehari tu. Contoh Isnin 5.30 petang, baca sampai pukul 6.30 itu dah lah. Selasa tak ada, Rabu ada, Khamis tak ada, Jumaat ada, lepas tu Sabtu tak ada, lepas tu Ahad baca pagi, yang gitu. Macam mana? Okey tak? Supaya sekurang-kurangnya target yang kita target untuk bulan ni tu selesai. Untuk bulan depan tu dia dah ikut angka tu balik lah. Target tu dicapai balik, insyaAllah. Susah? Cuba respon sikit. Ustaz Alia ada tak? Ustaz Amirul, Ustaz Hakim ni je yang sok mendengarnya. Yang lain tu Allah Alam lah. Yang lain tu dengar rakaman. Dia dengar rakaman, dia tak apalah.
kita baca bila-bila pun dia dengar rakaman juga. Dia tak dengar live. Jadi kita raikannya dengan live ni. Macam mana Ustaz Amirul? Ustazah Alia, macam mana kita ni? Setuju tak? Ke kita nak buat Google Meet bincang? Boleh juga. Macam mana? Kita buat Google Meet lah tak? Google Meet ke apa ke, bincang sepatah dua. Itu pembincangan grup. Sebab kata-kata dengan rakaman. Okey, tak apa, kita bincang guna Google Meet lah, lebih sesuai. InsyaAllah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kelas lain petang Isnin, Selasa, Khamis. Banyak kelas ni, tak akhir. Tak apa, kita tengoklah macam mana nanti. Kelas Ustaz Akhir pukul apa tu? InsyaAllah nanti kita bincang balik lah. Okay, Assalamualaikum.